Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. 2 hari lepas kita bersama-sama dekat tepi pantai waktu malam. Saya tuan-tuan bukan tak seronok dengan Maulid Rasul kat tepi pantai 2 hari lepas. Cuma masalahnya buat waktu malam. Jadi tak nampak laut. Kan? Jadi hari ni balik ke darat semula, nampak darat tak nampak laut. Walaupun macam manalah tuan-tuan tak kisahlah tu, yang penting kehadiran kita 2 hari lepas dan hari ini juga kita bersama-sama dalam majlis Maulid Rasul adalah semata-mata untuk melahirkan rasa cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam nak membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, suka selalu saya sebutkan bahawa kita ni semua tak pernah hidup zaman Nabi. Betul Ibu? Betul? Macam tak sarapan pagi je. Kita ni tak pernah hidup zaman Nabi, betul kan? Tak pernah jumpa Nabi SAW, betul? Dan kita tak pernah mengikuti di belakang batang tubuh Nabi dalam setiap langkah dan perjuangannya membawa Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi walau macam mana demikian sekalipun, kita hari ini dalam suasana yang Nabi telah meninggalkan kita, kalaulah kita nak gambarkan kita ini berada dalam trak ataupun di dalam gerabak kereta api yang ke 1444 gerabak, makanya kita punya gerabak duduk pada 1444. Kalau kita duk tengok senandung malam Malaysia punya kereta api, 14 gerabak dia kena pada corner tuan-tuan, kepala dia kita dah tak nampak, betul tak? Ini dah 1444, jauh. Bimbang-bimbang hak kat depan tu kepalanya bukan Nabi SAW. Jadi justru itu apa yang saya nak ajak pada pagi ini para hadirin muslimin muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, mari sama-sama kita semak. Yang kita ni berada di gerabak yang ke 1444, adakah kita ni betul gerabak pertama tu Nabi? Ataupun betul atau tidak gerabak yang pertama tu, ataupun gerabak yang 1444 tu gerabak yang tak bersambung dengan Nabi SAW? Boleh faham ibu-ibu? Boleh faham? Tak faham lagi? Boleh faham? Saya suka kalau ibu-ibu jawab, kan? Kenapa? Maknanya ibu-ibu dengar. Kalau tak jawab tu confirm ibu-ibu tidur. Tuan-tuan maklumlah, tuan-tuan, tugas ibu-ibu ni berat. Dalam pagi ngejut suami pun dia, anak pun dia, makan sarapan pagi pun dia, semua dia. Lepas tu ajak pula kuliah pula tu, ceramah. Memang penat. Lah nak kodok tidur, dalam kuliah dia tidur. Betul ibu-ibu? Tu yang jawabnya slow je. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW dia telah memberikan satu garis panduan kepada kita untuk mengikuti jalan dia. Walaupun jauh di mana sekalipun kita berada, kita ada dekat mana sekalipun, jauh macam mana pun, kita punya rantaian, kita punya tali, kita punya jalan, kita punya railway masih lagi boleh mengikuti Nabi SAW. Jadi dalam keadaan itu, kita ni sebagai umat Nabi Muhammad yang hari ini menyambut Maulid Rasul, tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW, maka kita sama-sama nak semak pada pagi ini, adakah benar kecintaan kita itu serupa betul yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Kenapa tuan-tuan saya kata demikian? Kalaulah nak kata suka tak suka dengan lahirnya Nabi, bapa saudara dia pun suka. Bapa saudara Nabi pun suka. Abu Lahab pun suka. Mengikut dalam riwayat, Abu Lahab ni suka dengan kelahiran Nabi, sehingga dibebaskan dia punya hamba sahihnya Suwaibah, kemudian buat kenduri 100 ekor unta. Hari ni tak tahulah berapa ekor kambing tumbang, kan? Saya dengar juga tuan-tuan dekat tentatif tu ada kambing golek, tak tahu berapa yang tergolek kambing pada pagi ni, kan? Tapi tuan-tuan, yang saya nak buat satu perbandingan, cuba kita semak balik. Kalau nak namanya suka, kalaulah nak namanya kita memang gembira dengan Nabi SAW, Abu Lahab tu juga gembira dengan Nabi SAW. Dia gembira dengan kedatangan Nabi, sampai dia punya hamba sahaya dimerdekakan, buat kenduri lagi, bukan kambing golek, unta golek, bukan seekor, 100 ekor tuan-tuan. Sukanya. Tetapi tuan-tuan, yang saya nak sebutkan, sukanya Abu Lahab ni hanya mampu untuk meringankan azab dia dalam neraka saja, tak membebaskan dia daripada neraka.
Sukanya dia dengan Nabi SAW ni hanya boleh mengurangkan dia daripada kena azab neraka tu, kurang sikit je. Tapi nak keluar daripada neraka tak boleh. Dan disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, sekurang-kurang dia punya azab tu, letak batu neraka dekat tapak kaki, kepala otaknya menggelegak. Itulah dia. Yang saya nak sebutkan, kalaulah Abu Lahab itu dia suka dengan kelahiran Nabi tetapi tidak menyebabkan dia masuk dalam syurga, bahkan masuk dalam neraka, yang kita kena perhati dan kena tengok, kena semak. Kita pun suka dengan Nabi SAW, kita suka dengan kelahiran Nabi, dan memang kita sayang dengan Nabi, tetapi adakah boleh membebaskan sayangnya kita itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala? Boleh faham tuan-tuan? Sebab saya nak buat perbandingan begini. Zaman Nabi ada juga orang yang sayang Nabi, suka dengan Nabi, dijamin masuk surga. Tetapi ada orang yang suka dengan Nabi, tak keluar daripada neraka. Jadi dua persepsi ini tuan-tuan kita kena lihat, kena tengok dan kena timbang. Sebab kita ni tak nafilah orang Melayu, Jawa, Bugis, Banjar. Lagi dekat Sengarang ni, kan? Banyak orang apa hari ni? Jawa tuan-tuan, kapal kita. Dengan saya samalah sekapal kita. Ustaz Ustaz kata dia, Ustaz kena jalan dulu, saya follow belakang, kan? Jadi kalau saya tak betul, dia sebat saya balik. Tapi sebelum dia sebat, biar saya sebat dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita balik bandingkan. Kalau ada orang yang suka, tadi saya sebut, tidak membebaskan dia daripada neraka, di sana ada juga orang yang suka dengan Nabi, bahkan dia iktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tuan-tuan saya nak sebutkan, tuan-tuan kena letak betul-betul suka tu. Tuan-tuan kena letak betul-betul. Di sana ada satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya pernah juga cerita pada tuan-tuan, ialah namanya Sauban bin Bujdud. Sauban bin Bujdud tuan-tuan. Jangan salah sebut tuan-tuan, Bujdud dalam bahasa Arab dia tuan-tuan, Sauban bin Bujdud. Kalau orang salah dengar dia macam sok benjut bunyi gitu je. Tapi ni Sauban bin Bujdud, dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menzahirkan rasa sayang dia dengan Nabi. Sehingga disebut dalam kitab-kitab tafsir apa dia tuan-tuan? Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni tak boleh kalau tak tengok kamu. Kalau tak tengok kamu ni, aku dalam keadaan wahsyatan syadidatan. Aku dalam keadaan cukup gelisah. Jiwa aku cukup gelisah. Jadi aku ni nak kena tengok kamu, tak boleh tak tengok kamu. Dan aku ni juga terfikir, kalau nanti di hari akhirat engkau masuk syurga, aku masuk syurga, tetapi engkau Nabi dan Rasul, aku ni adalah sahabat kamu. Tentunya engkau ni sebagai Nabi dan Rasul duduk atas, aku duduk bawah. Jadi aku bimbang, atas muka dunia aku boleh tengok kamu, boleh sama-sama dengan kamu, tapi di hari akhirat engkau di dalam syurga, engkau atas, aku kat bawah. Jadi aku cukup bimbang. Apa kata Nabi SAW bila mendengar kenyataan itu? Maka Nabi diberikan wahyu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bawa satu ayat Quran beritahu kepada Nabi tentang Sauban ini. Dia kata apa? Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika an'amallahu alaihim faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya apa? Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka itu akan diberi nikmat oleh Allah untuk bersama-sama dengan para nabi, bersama-sama dengan para siddiqin, bersama-sama dengan para syuhada dan solehin. Inilah ayat yang diturunkan oleh Allah. Maknanya apa? Kecintaan Sauban, sayangnya Sauban pada Nabi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dua persepsi saya sebut tadi tuan-tuan, antara sayangnya Abu Lahab dengan sayangnya Sauban bin Bujdud tadi. Satu tidak melepaskan mereka daripada neraka, yang satu dijanjikan oleh Allah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dua persepsi. Sebab apa tuan-tuan, kita tengok hari ini ada jenis orang sayang. Dia memang sayang, lagi-lagi tuan-tuan dengan ibu-ibu, kan memang sayang, betul ibu-ibu? Kan? Dulu-dulu masa mula-mula jumpa bukan main loving sekali. Cakap pun kata I love you. Betul ibu-ibu? Dah rupa macam ni, rambut dah putih kan, gigi pun dah palsu, bunyi pun dah berbeza, kan? Betul mak? Bunyinya macam mana? Apa dia? Dulu sayang, sekarang papa dah tak bunyi sayang, love tak bunyi, dah bunyi papa mak kan? Dulu bunyi nak apa bang, kan? Sekarang bunyinya sekarang bunyinya gawe dewe. Biarlah Ustaz Zaman dia pening kepala tuan-tuan.
Tapi itulah realiti hari ini. Sayang kita ni, bak kata orang Jawa lah tuan-tuan, sayang kita hari ni, sayang kita ni macam yok-yok-o. Tuan-tuan tahu, ibu-ibu tahu yok-yok-o? Tahu tak? Tahu Apa tu yok-yok-o tu bahasa lain? Apa dia? Ya je. Ya je tu tak berapa sedap. Dia bahasa Melayunya ni angat-angat tai ayam. Tu bau ya. Biar bunyi tai ayam nampak bau. Betul tak? Inilah kita hari ni. Kita kena ingat, kita nak cinta dengan Nabi SAW. Dengan sempena maulid ni, kita kena benar-benar sayang kepada Nabi SAW. Kita kena benar-benar sayang kepada Nabi. Kalau tuan-tuan nak gambarkan sayang tuan-tuan dengan orang rumah tu tuan-tuan tengok sayangnya. Sayangnya berubah. Betul? Masa dulu tengah-tengah mula-mula tidur sekatil, tidur sebantal, katilnya sama, tilamnya sama, dia punya selimutnya pun sama, kan? Betul, Mam? Saya tanya Pak Imam, dia tak nak tanya makmum. Bila imam boleh jawab, makmum tak payah tanya. Jadi tuan-tuan, kita tengok suasananya macam tu. Kita sayang sangat dengan isteri kita, macam tu gambarannya. Betul, Mam? Tetapi bila dah tua-tua, mulalah sayang dia dah berubah. Betul, ibu-ibu? Dah tua-tua mula berubah. Itu sayang dengan makhluk yang lain pada Nabi. Tetapi tuan-tuan, sayang kita dengan Nabi jangan hak macam tu, tuan-tuan. Kan? Jangan macam tu. Sayangnya pada Nabi, tuan-tuan, sebab Nabi dah keluarkan kenyataan. Sayang dia pada kita ni, tuan-tuan, menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Sayangnya Nabi SAW pada kita menjamin bahawa seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk dalam syurga. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Artinya tuan-tuan, selagi mana kita boleh ikut Nabi, menjejaki Nabi, apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, kita boleh pegang. Jaminan Nabi, engkau adalah umat aku dan memang layak masuk dalam syurga. Cuba tuan-tuan balik tanya orang rumah. Orang rumah tanya dengan tuan-tuan, punya sayang tu, berani tak tuan-tuan kata dengan tu, aku tunggu engkau dekat syurga? Macam ibu-ibu, berani tak kata, bang, saya tunggu abang dekat syurga? Berani? Kalau PL tuan-tuan pergi kulu kilih, handset kat tangan, Quran tinggal rumah. Faham tuan-tuan? Kalau minta maaf, ini cerita, kita ni memang sayang. Ibu-ibu memang very loving dengan suami, betul tak? Suami pun very loving, betul tak? Memang sayang. Tuan-tuan, kalau kita kata dengan isteri kita, isteri kita kata dengan kita, bang, abang saya tunggu dalam syurga besok. Kita pun cakap, Minah, kau jangan bimbang, abang tunggu dalam syurga. Agak-agak yakin tak benda tu? Yakin? Yakin tuan-tuan. PL kita, handset dekat tangan, pergi kulu kilih, Quran tinggal kat rumah. Faham tuan-tuan? Saya contohkan tuan-tuan, Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan ingatlah kepada Tuhanmu si pagi dan petang, dan waktu malam bangun hendaklah kamu bersujud kepada Allah dan tasbih banyak. Artinya dalam ayat ini mudah aja kita kata, pagi kena ada wirid, petang kena ada wirid, malam kena ada wirid. Ibu-ibu, ada tak wirid tu? Masa wirid tu ada tak ibu-ibu kat belakang tu? Ada. Saya tengok yang ngangguk tu seorang, dua, yang lain semenung gitu. Nah, sungguh kita kena tengok tu, Quran sebut demikian. Pagi kita kena ada wirid, petang kena ada wirid, malam kena ada wirid. Betul? Itulah di Al-Quran yang ditunjukkan kepada Nabi untuk jadikan seorang manusia yang benar-benar ikut Nabi SAW. Tetapi hari ini kita duk tengok orang wirid pagi WhatsApp, wirid petang Facebook, wirid malam YouTube. Betul ibu-ibu? Wirid bangun tidur TikTok. Betul ibu-ibu? Tak ya? Kuno betul orang kampung Sungai Lurus ni. Kan? Sungguh. Saya tuan-tuan semalam pergi hari tu buat ceramah dekat tepi laut, tuan-tuan, tepi laut. Coverage dia untuk internet, tuan-tuan, saya tengok dia, saya punya tengok live saya sendiri sampai habis clear. Artinya apa? Kampung ni coverage internet very good punya coverage, kan? Tiba-tiba tanya orang kampung, tak pula pegang handset. Oh, memang kuno betul lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah realitinya. Realitinya hari ini yang saya nak sebutkan, Nabi tak pernah lupa dengan kita. Nabi tak pernah lupa. Bahkan jaminan yang dia kata bahawa umat aku masuk syurga selagi ada umat dia di zaman dan tempat mana sekalipun, jaminan Nabi itu berterusan sampai ke hari
hari kiamat. Memang dia jamin tuan-tuan. Cuma soalannya kita ni sebagai umat dia adalah kita memang terjamin dengan jaminan daripada Nabi itu dengan kita benar-benar mengikuti Nabi. Kalau tadi saya sebagai contoh menggambarkan bahawa suasana kita hari ni tuan-tuan, dengan benda ni saja, kan, benda ni, ibu-ibu kenal benda ni? Oh, setan gepeng. Pak Imam kata setan gepeng tu, tapi dekat pocik Pak Imam tu pun ada. Tak ada. Hari ni sebab dia tahu Ustaz Ghazali ni kalau kuliah memang dia akan tanya tu yang dia tinggal kat rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham suasana ini. Saya tuan-tuan nak cerita terang-terang ini kenapa? Sebab ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, ada anak. Benda ni memang sentiasa ada dekat rumah kita. Kadang-kadang sentiasa ada tu kenapa? Kita sendiri yang tukang beli, betul? Kita ni semuanya jiwa seorang ibu, jiwa seorang bapa nak anaknya bagus. Tak kira seorang tu ustaz, bahkan perompak pun nak anak dia bagus. Artinya tuan-tuan, sebagus-bagus manusia itu apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau nak dapat kasih sayang Allah, kamu kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita duk tengok hari ni tuan-tuan, orang boleh isi masa dia dengan ni, kan? Dengan ni pagi boleh dengan handset, petang boleh dengan handset, malam boleh dengan handset, tidur pun kadang dengan handset. Betul? Itu yang tadi yang ceramah tadi saya lupa pula nak tanya, kan? Bahagian penerangan tadi tu, kan, menggambarkan suasana masyarakat kita dengan dadah benda biasa. Gambaran tu ada biasa. Kenapa? Dalam benda ni macam-macam kita boleh tengok masyarakat kita. Sebab itu ibu-ibu, kita hari ni nak cari formula. Macam mana formula kita nak menyelesaikan masalah itu? Masalah ini tak boleh akan selesai kalau formula itu bukan datang daripada Nabi. Kalau tuan-tuan lihat dalam satu hadis, Nabi menyebutkan, dia kata khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Maknanya kurun Nabi dan kurun para sahabat sebaik-baiknya. Maknanya kurun itu kata Nabi adalah kurun manusia yang telah ditarbiah oleh Nabi, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala sebelum Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha pada Allah, Allah redha pada mereka. Quran menyebutkan demikian. Maknanya apa? Generasi zaman Nabi, generasi sahabat diakui oleh Allah. Tuan-tuan tengok generasi zaman Nabi ni, generasi yang asalnya adalah dipanggil jahiliyah. Sebelum Nabi, sebelum Rasul, zaman tu adalah zaman jahiliyah. Kalau tadi perdangan sebut cerita pasal dadah, zaman jahiliyah lagi teruk daripada itu. Lagi teruk. Bukan sekadar dadah, arak, judi, masyarakat rosak, itu biasa zaman jahiliyah yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Tetapi Nabi SAW atas pilihan Allah mengambil masa 23 tahun saja. 23 tahun saja selesai, dan Allah akui perjalanan Nabi, dan Nabi keluarkan statement, sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu kurun Nabi yang telah ditarbiah sahabat di dalamnya. Artinya apa tuan-tuan? Nabi dalam masa tempoh 23 tahun sebagai seorang Rasul, Nabi dan pemimpin, dapat merubah suasana jahiliyah dalam tempoh 23 tahun dan diakui kurun itu. Artinya cara penyelesaian Nabi yang disebutkan, digambarkan, boleh merubah manusia. Boleh merubah manusia, boleh merubah keluarga, boleh merubah masyarakat, boleh merubah negara. Kalau kita lihat tuan-tuan, boleh faham tuan-tuan? Artinya jalan dia ialah macam mana? Tuan-tuan kena baca sejarah Nabi, tuan-tuan kena kaji sejarah Nabi. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham? Ibu-ibu boleh faham? Tok guru saya kata kalau dah faham ustaz, berhenti, tak payah cakap. Jadi saya dah boleh berhenti tuan-tuan, sebab tuan-tuan dah faham. Apa dia? Oh ya, itu, yang itu je faham, hak lain belum faham. Saya sambung lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni memang biasa datang kuliah tuan-tuan, tuan-tuan jadi bijak. Sebab kenapa? Memang bijak menjawab. Tu memang bijak betul lah tu. Kan saya tak nafi dalam bijak tu. Kan? Kalau silap menjawab ustaz punya soalan, memang tuan-tuan faham. Cikgu kata orang dah faham, tak payah ajar lagi. Maknanya berhenti. Boleh faham ibu-ibu? Boleh faham? Saya nak sebutkan, kalau kita hari ini memang mengikuti sejarah Rasul, apakah dia formula untuk kita selesaikan masalah itu? Masalah tak lain tak bukan tuan-tuan, Nabi sendiri dah kata, satakunu fitan,
Besok hari akhir zaman akan berlaku macam-macam fitnah. Akan berlaku macam-macam fitnah dan masalah. Kita kalau cerita fitnah dan masalah ni tak payah ceritalah. Tadi ceritanya pasal dadah, kan? Yang kita duk tengok pasal mencuri, tu hal lain. Yang kita tengok akhlak rosak, hal lain. Yang tengok cikgu kena tumbuk, hal lain, kan? Yang kita tengok madrasah kena bakar, hal lain, kan? Ini suasana masyarakat kita fitnah macam-macam. Yang kita tengok orang curi duit, lain lagi, kan? Itu masalah. Macam mana tuan-tuan gambaran Nabi kata? Sahabat Nabi ditanya, bila Nabi kata apa di fitnah ni akan berlaku, maka sahabat tanya, mal makhraj minha ya Rasulullah. Apa jalan keluar dia ya Rasulullah? Tuan-tuan hari ni saya bercakap dengan Ustaz Azman ni, dia tak ada round 1, round 2, tak ada tuan-tuan. Kira-kira round 1 dengan round 1, tu je. Saya cakap sekali, saya tak cakap lagi. Lepas ni Ustaz Azman. Jadi maknanya tuan-tuan, saya kena cakap bukan banyak, kena sikit aja. Sebab Ustaz Azman tadi disebut banyak benda dia nak cakap. Jadi saya ni kena rengkah-rengkah je. Saya kena rengkah-rengkah je tuan-tuan. Biasa tuan-tuan dah biasa dengar saya punya kuliah ni, yang tak berapa nak biasa. Jadi tuan-tuan, saya cakap rengkah-rengkah. Jadi Nabi SAW ditanya, mal makhraju minha ya Rasulullah. Apa jalan keluar dia? Maka Nabi kata, kitab Allah. Jalan keluarnya ialah kitab Allah. Jalan keluarnya ialah Al-Quran. Jalan keluarnya ialah Al-Quran. Cuba tuan-tuan kita duk tengok hari ni, orang pegang Quran yang tua-tua. Betul mak? Dah tua tu pegang Quran. Kenapa? Ingat nak mati, baru pegang Quran. Yang muda-muda pegangnya apa? Betul. Saya tuan-tuan bukan nak tuduh. Tuan-tuan ada anak, saya pun ada anak. Tuan-tuan anaknya tak ramai, saya 13. Tuan-tuan ada bini, saya ada bini. Saya 2, tuan-tuan 1. Tak cakap terang je, artinya daripada sudut tanggungjawab Ustaz. Ustaz semua. Ustaz nak ngikut juga ni, kita kena doakan tuan-tuan. Jadi artinya tuan-tuan, kita kena faham realitinya. Maknanya masalah tu, kalau saya tuan-tuan, masalahnya dengan tuan-tuan super je. Anak kita terdedah dengan suasana perkembangan semasa. Dan kalau tuan-tuan tengok anak kita bila pegang Quran. Contohlah, kalau tuan-tuan bagi hari jadi anak kita satu Quran dengan satu handset, mana dia lebih pandai? Handset. Ibu-ibu dah pun boleh jawab, tak payah pakaikan profesor untuk jawab. Betul tak? Memang ibu-ibu boleh jawab, tuan-tuan pun boleh jawab. Itu bala tuan-tuan. Kalau kita duk tengok Al-Quran ni nak belajar, kena ada ustaz dia, kena ada kelasnya, kena ada kitabnya, kena ada masanya. Betul? Handset tak payah, bagi 15 minit pandai dah dia. 15 minit pandai. Tuan-tuan tanya jenis orang tua-tua yang tak ikut perkembangan zaman tuan-tuan, kan? Yang tak ikut perkembangan zaman, cuba tuan-tuan bagi dia handset sekejap je, betul tak Bilal? Bagi dia sekejap, duduk kat warung, tanya sebelah, setengah jam aja, balik dah pandai main TikTok. Betul tuan-tuan, kan? Tapi cuba yang 60-70 tahun tu, yang tak pernah pergi masjid, tiba-tiba tuan-tuan dia sakit, tuan-tuan minta bacakan, kasihkan Quran, baca sendiri. Cuba tuan-tuan ajar, kan? Rasa-rasa macam nak lempang aja. Kenapa? Dia ajar tak reti. Betul tuan-tuan? Lah ini realiti, bukan nak kata apa. Betul ibu-ibu? Betul. Kira-kira bahasa Jawa kata ndaplek. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah realitinya. Sebab tu tadi saya katakan ada 2 kelompok orang yang mencintai Nabi. Satu kelompok, tuan-tuan, dia tak menyebabkan keluar daripada neraka. Tapi satu kelompok, jaminan Allah untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita ni kena faham situasi itu. Kalau kita tak faham tuan-tuan, masalah nanti kita bila berdepan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, apa yang saya nak pertegaskan di pagi ini, cubalah kita berusaha untuk membiasakan pertama sekali diri kita itu dengan Al-Quran. Kemudian kita tengok suami kita boleh tak dia pegang Quran. Kemudian kita tengok anak kita boleh tak membiasakan diri dengan Al-Quran. Ini benda penting, bukan benda biasa-biasa. Kalau nama handset ni tak payah cerita tuan-tuan, dia pandai sendiri. Tetapi kalau Quran tak diajar, sampai besok tua belum tentu nak baca Quran. Cuba tuan-tuan, saya selalu duk sebut, anak lahir dibangkan ke dimusikkan? Bangkan, tuan-tuan tahu kan, walaupun memang tak biasa bang, anak ramai tak dibangkan kan, tapi confirm bang juga. Betul? Nak menyunatkan anak buat khatam Quran, baca Quran ke dimusikkan? Baca khatam Quran juga.
Bila kita ni tuan-tuan nak kahwin, anak kita buat khatam Quran juga, dia mana muzik, betul? Dah mati ditahlilkan, baca. Lepas tu cari pula pelajar-pelajar tahfiz, suruh baca 30 juzuk Al-Quran untuk si mati, betul tak? Padahal si mati Quran tak baca. Dan kita kena tengok sendiri, kita dah tengok sendiri. Kan? Cuba tanya Pak Imam, mana Pak Imam? Kan kalau pergi duk tahlil kat kampung, contohlah dekat kampung, kan? Bagilah seorang-seorang Yasin, confirm dia punya bakul tu sekali tolak sampai kat Pak Imam penuh balik, tak kurang. Betul tu? Betul tak? Betul, Mam? Sebab masing-masing rasa macam dah hafal, tapi masa imam baca masing-masing tunduk aje. Ni tuan-tuan, realitinya bukan nak kata mati tu kita cari Al-Quran, suruh bacakan tahlil, suruh bacakan talqin, kita tak panggilkan penyanyi tuan-tuan untuk dibiarkan muzik, tak. Tapi bila kita tengok hidup kita, Hindustan hari-hari, K-pop hari-hari, betul? Justin Bieber hari-hari. Tuan-tuan tahu Justin Bieber? Ibu-ibu kenal tak Justin Bieber? Billie Eilish kenal? Tak kenal ya? Itu yang saya kata Sungai Lurus ni memang kuno betul. Tuan-tuan, ni realiti tuan-tuan. Realiti yang ada, sayang saya sebut ni bukan dekat luar negara, dekat negara kita. Suatu benda yang menjadi penyakit kepada masyarakat, yang menyebabkan masyarakat rosak, yang menyebabkan orang meninggalkan Nabi, yang menyebabkan orang berpenyakit yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang kita melihatkan bahawa kita nak Nabi dan kita perlukan Nabi, kita tak boleh tinggalkan Nabi, sebab Nabi tunggu kita bukan sekadar di atas muka bumi, tetapi disebutkan oleh ulama, di dalam surga dia tunggu, di titian sirat dia tunggu, di mizan dia tunggu, sampai di hari akhirat pun dia tunggu kita. Begitu dia sayangnya pada kita. Ibu-ibu, kalau suami sayang pada ibu-ibu, ditinggalkan ke ditunggu? Tinggal ke tunggu? Tunggu ya. Pergi mall dia duduk kat kereta, tak iring pun, sendiri pergi, betul? Nah ini tuan-tuan, artinya apa? Jenis kita ni, suami isteri, sayangnya yo je. Tapi Nabi tidak. Nabi tak tinggalkan kita sejak pada hidup dia, sejak pada dia hidup, sejak pada dia meninggal, sampai besok di hari akhirat. Disebut dalam hadis Nabi, dia tunggu kita. Sebab dia dah menyatakan jaminan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat aku akan masuk dalam syurga. Sehingga Nabi sendiri kata, aku tunggu umat aku di titian sirat, di mizan. Untuk apa? Untuk memberi syafaat. Kalau ada yang agak-agak tak berapa nak bagus, maka Nabi akan memberi syafaat. Ibu-ibu yang saya nak sebutkan, antara syafaat yang terbesar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kamu akan Quran, kerana Quran itu akan beri syafaat kamu kepada orang yang membaca. Quran ni akan beri syafaat kita sampai di hari akhirat. Dia bagi syafaat. Tapi tuan-tuan, kalau ada handset 2, 3, 4, dia tak memberi syafaat. Betul tuan-tuan? Kadang-kadang orang pegang handset ni bukan 1, 2, 3. Kan? Ustaz je pun 1, saya 2 tuan-tuan. Kan? Dalam kocek ni ada 1 lagi, 3. Tetapi benda tu tak memberi syafaat pun kepada kita. Nanti orang tanya, habis ustaz pegang sampai 3 buat apa? Kan? Zaman dunia teknologi, ustaz kena jadi contemporary. Dia kena tahu suasana semasa. Maka dia akan tahu penyakit-penyakit yang ada. Antaranya penyakit ni. Tetapi dia bukan cari penyakit, dia nak ubat penyakit. Faham tuan-tuan? Nah itu sebab tuan-tuan kena selalu datang masjid. Sebab ustaz ni jarang pergi ke tepi pantai ataupun pergi ke kedai, dia pergi masjid. Jadi nak jumpa ilmu tu pergi masjid, bukan pergi ke pantai. Betul Bilal lah? Tu kena pergi masjid, cari dia. Cari kat masjid, jumpa ustaz, datang kuliah. Macam ibu-ibu, boleh pergi? Kalau saya tengok pagi ni, Allah begitu ramai betul lah muslimat ibu-ibu kat belakang tu. Kira-kira kalau boleh kira tu, campur dengan suaminya kan ramai, betul? Maknanya kalau ibu-ibu uzur, tak dapat nak pergi masjid, jangan lupa suruh suami pergi. Lagi-lagi kalau jadual tu ada nama Ustaz Ghazali, lagi kena pergi. Faham tuan-tuan? Kena pergi tuan-tuan, kena cari ilmu. Kalau tak tuan-tuan, minta maaf, ceritalah tuan-tuan, ibu-ibu, nanti balik bila tanya, bang, ustaz cakap apa, memang confirm dia tetap cakap tak pandai, cakap bodoh. Betul? Betul ibu-ibu?
Kalau tak percaya, tanya suami bila balik rumah, tadi ustaz cakap apa? Entahlah abang, tak berapa nak ingat. Itu jawab dia. Confirm. Jadi artinya tuan-tuan, belajar ni penting. Penting sungguh. Nanti ibu-ibu akan ditanya, suami akan ditanya. Kalau nak sayang, biar sayang betul-betul. Ibarat orang Melayu kata, alang-alang menyeluk bekasam, biar sampai ke pangkal. Alang-alang sayang, biar sampai mati. Betul tak? Itu dia. Sebab kenapa saya kata demikian? Sebab Nabi sayang kepada kita, tuan-tuan, sampai mati dia sanggup korbankan diri dan nyawa dia. Itu dia. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai pangkal lengan. Alang-alang kita berkahwin cara orang Islam mengikut Nabi Muhammad, kita betul-betul jaga dengan apa yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, sempena dengan pagi ini Maulid Rasul, kita kena faham bab tu. Jangan kita tuan-tuan hari ini kadang-kadang terpengaruh dengan dunia, walaupun memang dunia ni mempengaruhi. Kan? Kita ni selalu terpengaruh dengan dunia. Memang itulah kita. Sebab saya dulu sebut tuan-tuan, masa ceramah dekat tepi laut tu kan, kita ni dengan ikan, hari-hari makan ikan, tapi kita tak seperti ikan. Betul Bilal? Betul kan? Saya tanya Pak Bilal masa tu kan. Kita ni hari-hari makan ikan. Sebab dekat dengan laut, maka kita makan ikan, tapi kita tak seperti ikan. Ikan itu duduk di laut masin, airnya masin, tapi dia tak. Artinya jati diri ikan, kalau ukur dengan kita, kuat dia lagi. Betul? Jati diri tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dengan sungai yang memang lurus ni, agak-agak siapa yang lebih lurus? Tuan-tuan, sungainya lurus ke orangnya tak lurus? Kita cuba bandingkan. Betul tak? Itu sebab kampung ni saya suka pergi, tuan-tuan, sebab sungainya lurus. Sungainya lurus, orangnya tu yang nak kena luruskan. Tu tuan-tuan. Betul atau tidak tuan-tuan? Tu. Bukan nak kata tuan-tuan tidak bagus, tuan-tuan. Bukan nak kata tidak, tuan-tuan. Saya tadi dah sebut. Saya nak sebutkan apa? Kita ni umat Nabi Muhammad yang dijamin oleh Nabi. Tetapi tuan-tuan kena ingat, kita berada di gerabak yang ke 1444. Yang itu yang kita kena selalu muhasabah. Kita kena selalu tengok, adakah kita benar berada di gerabak yang betul, yang kepalanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena tengok, tuan-tuan, suasana hari ini, dunia hari ini yang menarik-narik kita untuk meninggalkan Nabi, yang menarik-narik kita untuk kita tak ikut Islam, yang menarik-narik kita untuk kita jadi orang yang jahat dalam keadaan baik. Tu tuan-tuan, untuk cari orang yang jahat dalam keadaan kita baik. Faham tuan-tuan maksud saya? Contoh macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk kat kedai. Ni ibu-ibu ni contoh. Duduk kat kedai tengah ngeteh. Tiba-tiba kita duk tengok adalah janda lalu. Faham Ni contoh. Agak-agak tengok tak tengok? Tengok, betul tak? Nak tanya tu pahala ke maksiat? Maksiat. Dosa ke pahala? Dosa. Masa kita tengok tu kita samsing ke tidak? Tuan-tuan, masa kita tengok tadi kita tu samsing ke tidak? Penampilan kita ni seorang samsing ke tidak? Dah kita baik, tuan-tuan. Kita tak ada muka-muka perompak, tak ada. Muka orang baik, orang kenal. Kadang-kadang muka ahli masjid, kadang-kadang Pak Bilal. Bukan Bilal ni, bukan. Kan muka baik punya, tuan-tuan. Tetapi tengok depan kita maksiat yang berbagai-bagai. Itu kedudukannya. Maksiat yang berbagai-bagai menyebabkan kita tu yang asalnya baik tetapi tidak jadi baik. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi menjamin kita. Kalaulah tidak kerana jaminan Nabi, tuan-tuan, kita tak tahu lagi kita di mana. Walaupun kita ni memang seorang ahli masjid. Betul tuan-tuan? Walaupun seorang ustaz, belum tahu kita kat mana. Kalaulah contohlah tuan-tuan, contoh kita ni balik rumah, ibu-ibu kalau balik rumah, ambil cermin daripada kepala sampai kaki. Tengok macam mana? Bukan tengok daripada kecil, tengok masa kita dah kahwin. Daripada cermin tu, daripada kepala sampai kaki, kita duduk tengok imbas, flashback. Tahu flashback ni? Bilal, flashback tu? Mengenang sejarah lama. Imbas kembali. Kan? Tengok balik. Agak-agak kalau kita duk tengok balik tu keadaan tu, kita duk tengok balik keadaan kita dengan kita cermin, agak-agak dengan hidup kita tadi tu
Berani tak kita kata kita ni dijamin oleh Allah Ta'ala dengan amalan kita semata-mata? Berani tak? Mengandalkan amalan kita, berani tak kita terjamin, tuan-tuan? Tak berani, tuan-tuan. Kan? Tak berani. Sebab kenapa tak berani? Pergi masjid dengan pergi ke warung. Banyak pergi warung pada pergi masjid. Itu contoh. Betul tak? Nampak warung lebih banyak daripada nampak masjid. Betul? Ni gambaran hidup kita, gambaran. Kita nampak dalam suasana itu, kita duk tengok. Kadang-kadang kita lebih suka rehat daripada kita beramal, betul? Time bulan puasa, tuan-tuan, kita kadang-kadang berpuasa pun malas. Tarawih ambil yang sikit, yang banyak tak nak, betul? Agak-agak kalau kita flashback benda tu, kita nak mengandalkan amalan kita tak mampu. Betul? Tetapi Nabi SAW tetap mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umat aku akan masuk syurga. Dia jamin tu. Jaminan daripada Nabi SAW. Cumanya tuan-tuan, nak masuk jaminan Nabi SAW kepada kita, kita kena pastikan kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kena ikut Nabi, kena ikut cara Nabi. Artinya cara Nabi itu apa dia? Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Maknanya kita kena jadikan Quran itu adalah merupakan kitab yang kita bawa hari-hari, macam mana bawa handset dekat kocik. Betul, tuan-tuan? Ibu-ibu, dekat beg tangan tu ada handset tak semua tu? Ada, alhamdulillah, ngaku ada, tapi confirm Quran tak ada. Betul? Apanya? Oh, Quran ada dalam handset, betul tak? Alhamdulillah. Tapi kena tengok balik, antara tengok Quran dengan WhatsApp mana lebih banyak, antara tengok Quran dengan Facebook mana lebih banyak, antara Quran dengan TikTok mana lebih banyak. Semua application ada dalam tu, betul? Dekat dalam rumah, telefon ada, TV ada, betul? Quran pun ada. Buka TV dengan buka telefon tu, mana buka Quran mana lebih banyak? Buka TV dengan buka telefon, buka Quran mana lebih banyak? Ibu-ibu boleh jawab? Buka TV ke buka Quran? Itu dekat rumah pisah-pisah, telefon pisah, TV pisah, betul tak? Quran pisah, semua pisah. Tapi dalam handset tu dia longgokkan semua. Kat situ TV, kat situ radio, kat situ Facebook, dekat situ YouTube, dekat situ gaming, kat situ TikTok, semua kat situ. Tuan-tuan, Quran pun kat situ. Agak-agak nak buka mana satu? Cuba jawab ibu-ibu. Macam mana? Ikut Nabi ke ikut TikTok? Tak, saya kena cerita benda ni, tuan-tuan. Ni merupakan satu bala yang disebutkan oleh Allah, oleh Nabi SAW kepada umat akhir zaman. Sebab Nabi dah kata, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh. Akan datang satu zaman. Boleh tak? Takut habis modal. Tak ada, tuan-tuan. Modal Islam ni cukup banyak, tuan-tuan. Nabi memperjuangkan 23 tahun. Artinya saya baru cakap sikit, banyak lagi ustaz nak cakap lepas ni, tuan-tuan. Tunggu je lah, tuan-tuan. Saya nak sebutkan, tuan-tuan, Nabi kata sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh. Tidak akan datang zaman kepada umat aku, tidak akan kekal daripada umat aku kecuali tinggal nama. La yabqa minal islami illa ismuh. Tak kekal Islam tu kecuali tinggal nama. Nama tak berubah, bank tak berubah, bapaknya tak berubah, nama Islam, tapi perangai dah berubah. Perangai dah berubah. Ini yang cukup kita bimbangkan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, tuan-tuan, hari-hari berkuliah, hari-hari berceramah live, tuan-tuan. Tapi dekat rumah saya tinggalkan ada 2 orang isteri, 13 orang anak. Kalau ikut ibu-ibu jaga jenis 13 orang isteri, 13 orang anak dengan 2 orang isteri tu, agak-agak bahasa Jawa kata kelapaan tak? Ibu-ibu tahu tak kelapaan? Tak tahu? Oh, tak tahu. Silap cakap saya, tuan-tuan. Orang sini tak tahu. Tuan-tuan, kelapaan tahu? Apa dia? Huru-hara, tuan-tuan. Betul tak? Huru-hara dia. Kelapaan tu. Kelapaan, kewalahan lebih kurang adik-beradik. Kan? Tu 2 isteri, 13 orang anak. Kan? Ditakdirkan saya begitu, tuan-tuan. Tetapi hari ni, tuan-tuan, dia tengok live saya, tuan-tuan. Biar dia tengok, tuan-tuan. Kenapa? Itulah ujian akhir zaman hari ni, tuan-tuan. Dengan saya tak menafikan tiap-tiap seorang, tuan-tuan, daripada isteri dan anak saya, masing-masing ada benda macam ni.
Entah dia tengok live saya ke, tengok apa, wallahu alam. Kita tak tahu. Tapi yang saya tahu, setiap kali saya balik, saya tengah tengok dia dengar saya punya kuliah. Alhamdulillah. Tapi inilah realiti hari ini, tuan-tuan. Kita tak boleh nak kata. Tak boleh nak kata. Walaupun kamu seorang ustaz, kamu seorang ulama, kamu terdedah dengan ancaman yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kata jalan untuk keluarnya ialah kena balik kepada Bila kata balik kepada Al-Quran, tuan-tuan, yang saya nak sebutkan, cuba kita tengok anak kita sendiri, macam mana gaya dia hidup dengan Quran dan handset tu. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Gayanya, tuan-tuan, cukup mengerikan. Kenapa? Dia ada masa untuk duduk menghabiskan masa dengan handset, tetapi tak ada masa dengan Al-Quran. Betul? Nah, ini yang kita bimbang. Kita bimbang begini. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi kata jalan keluarnya itu, tak ada jalan lain. Jalan keluarnya ialah Al-Quran, tak ada jalan lain. Jadi artinya kita kena mempelajari Al-Quran. Tak cukup, tuan-tuan, dekat negeri Johor ni sekolah agama 6 tahun, 1 tahun campur dengan sekolah khas 7 tahun, tak cukup, tuan-tuan. Kan? Saya pernah tanya orang, tuan-tuan, 7 tahun belajar dekat negeri Johor ni sekolah agama, alhamdulillah tersusunnya dia punya silibusnya. 6 tahun sekolah agama, 1 tahun sekolah khas. Tapi saya tanya, bandingkan cikgu 7 tahun mengajar bagikan handset, mana dia lebih pandai? Macam betul mana? Anak kita 7 tahun sekolah, kan, bagikan handset, cikgu mengajar tu 7 tahun dengan handset, mana dia lebih pandai? Macam tu. Handset tetap dipandai. Ini, tuan-tuan, kita dulu lihat, bimbang. Kita dah keluar duit banyak, kita dah bagi masa banyak, kita dah didik banyak, dah wakilkan cikgu untuk bercakap. Tetapi apa yang berlaku, kita tengok cikgu mata lebam kena tumbuh. Yang kita tengok madrasah kena bakar. Yang kita tengok 24 orang mati dekat madrasah dekat Datuk Keramat. Betul tak? Nah, itu suasana hari ini cukup membimbangkan kita hari ini, tuan-tuan. Cukup membimbangkan. Dan jalan keluar dia tak lain tak bukan adalah mengikuti peribadi Nabi SAW. Kerana dalam tempoh 23 tahun, Nabi telah berjaya merubah masyarakat daripada jahiliah yang teruk, tuan-tuan, dengan suasana yang Islam yang diakui oleh Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan, saya tengok jam saya ni dah 10 suku. Dah 10 suku. Tadi dia mula, tuan-tuan, 9.30. Jadi, tuan-tuan, kalau 10 suku makna 45 minit. Kalau saya bagi ustaz 45 minit, kita habis pukul 11, kan? Tapi tadi dia dah cakap dengan saya, dia nak cakap banyak. Jadi, tuan-tuan, jadi saya yang tak boleh nak cakap banyak. Jadi, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itulah, tuan-tuan, untuk round pertama yang tak ada untuk round kedua. Tuan-tuan, untuk pagi ni, insya-Allah lepas ni saya serah kepada kekanda saya, tuan-tuan. Ustaz Azman dia dah tunggu lama dah, bila giliran aku, kan? Jadi, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu ucapan saya dalam majlis pada pagi ni. Cuma saya mohon ampun dan maaflah, tuan-tuan. Maklumlah yang cakap ni, tuan-tuan, orang yang tak berapa tua. Orang yang tak berapa tua, kan, nak ngaku tua, tak berapa nak berani, rasa muda lagi. Sebab tadi masa minum, ustaz kata, ustaz umur berapa? Ustaz Azman kata, saya baru umur 51. Saya kata, apa ustaz, berapa? 52. Oi, muda juga. Tak, saya dah tua. Kalau dia kata dia dah tua, saya kena cakap saya tak berapa tua. Itu je saya kena cakap. Jadi, tuan-tuan, istilah, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaflah kepada tuan-tuan dan ibu-ibu, takut nanti perkata kasar bahasa. Tetapi yang penting, tuan-tuan, kita berada dalam majlis yang cukup dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena istiqamah. Dan yang saya nak pertegaskan, istiqamahlah dalam majlis ilmu sehingga ke mati. Istiqamahlah dengan jalan Nabi, istiqamahlah dengan Al-Quran. Kalau kita tak pandai, kita usahakan untuk membaca Quran. Kalau kita tak tahu banyak, bacalah apa yang kita tahu, diperbanyakkan baca. Moga-moga kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang kita nak cari, tuan-tuan, syafaat daripada Nabi itu, tuan-tuan. Berandalkan kepada amalan kita, siapalah kita, tuan-tuan, ya. Tapi kita nak cari syafaat Nabi. Dengan program-program seperti ini, maka kita dapat kasih sayang Nabi, dapat saksi penyaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama dengan Nabi. Dan saya bersaksi, tuan-tuan jadi saksi, ibu-ibu jadi saksi, bahawa kita ni semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada kekanda saya. Pengusi, terus je lah.
Serahkan. InsyaAllah tuan-tuan guna telinga, akal dan mata untuk mendengar ceramah daripada jauh tuan-tuan, daripada jauh, dan ceramahnya insya-Allah tuan-tuan menggembirakan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang saya hormati lagi saya kasih Cik Hamzan selaku pengurusi Masjid Al-Mustaqim Sungai Lurus, serta ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru. Yang saya hormati juga pegawai daripada agensi anti dadah kebangsaan, dan sahabat saya, adinda saya, Ustaz Razali Jamil selaku penceramah pertama pada pagi ini. Walaupun tadi lama dah ceramah kan, puji lambung-lambung pas. Puji lambung-lambung pas kan. Tapi tuan-tuan masih setia lah. Makna telinga tuan-tuan ni okey lah. Untuk ketua dah. Makna jadi orang tak kisah. Kau entam lah macam mana pun. Kau bedal lah aku pun, aku tak kisahlah. Bukan aku buat pun dah. Kat sini lah. Kalau tempat saya, kalau macam tu dia ceramah, orang tinggal kan dah. Kali ada tengok ustaz serabut ni. Ini ustaz pening, macam dia seorang je baik, orang lain semua tak baik. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, banyak ilmu-ilmu yang diperolehi daripada adinda saya tadi. Alhamdulillah, kalau kita menghayati sungguh, walaupun dalam keadaan yang saya rasa suara yang lantang, tapi kalau kita tidak mengambil iktibar, tak ada apa yang kita dapat. Balikkan makan, sebelum balik makan balik habis, itu je lah. Jadi sebelum tu saya nak tanya lah, ni sambutan apa? Sambutan Maulidur Rasul. Saya duduk tengok kat situ, Maulidul Rasul, salah tu. Saya komen sikit lah kan. Sebab Maulidul betul Rasul. Maulid tu apa makna? Maulid tu apa tuan-tuan? Ada orang sebut maulid, ada orang sebut maulud, kan? Tapi tak tahu mana yang betulnya, tak tahulah. Tuan-tuan rasa mana yang betul? Maulud. Maulid ni apa? Maulid apa maksudnya? Maulid apa maksudnya? Tak tahu. Ambil main buat je. So tanya kat orang akan tanya kan, yang kau buat maulid tu apa hukumnya? Ini kau dapat kat musuh yang nak ngentam maulid, memang dia bedal je. Tulis pun tak betul dia kata. Itu kesilapan teknikal dia, tak ada apa pun. Tapi apa makna maulid? Apa makna maulud? Sebab ada orang kata maulid ni tak boleh buat, sebab Nabi tak sambut pun hari jadi dia.
Saya rasa memang Nabi tak pernah sambut. Dan tak pernah dalam hadis kata Nabi sambut hari lahir. Sebab belum ada lagi orang menyambut hari lahir sendiri. Belum ada. Ustaz Razali beli kek sendiri, beli belon. Ustaz, berapa ni Ustaz? Yang buat hari jadi. Siapa punya? Saya punya lah. Ni pening namanya. Belum ada. Siapa nak sambut? Anak dia yang 13 orang, bini dia 2 orang. Dia balik-balik rumah, kan, bini padam lampu semua-semua. Dia balik tang kuliah, apa hal lah lepas isyak dah gelap rumah aku ni. Assalamualaikum, Assalamualaikum tak jawab-jawab. Tolak pintu tak kunci kan. Dia masuk je rumah, dia buka lampu. Anak pun bawa kek 13 orang di rumah kan. Dengan ini, tiup bah. Tapi birthday to you lah. Dah hari ni jadi abah ke? Anak dia lah sambut, isteri dia lah yang sambut. Sebab anak dia yang ingat dia, isteri dia yang cinta dia yang sambut. Nabi pun sama lah. Takkanlah Nabi nak sambut hari lahir sendiri pun. Nabi selawat sendiri kan. Apa Rasulullah? Hari jadi aku. Kalau engkau cintakan aku, kalau engkau sayangkan aku, raikanlah aku, sambutlah. Macam-macam cara kau nak sambut, nak berselawat, nak ingatkan aku, silakan. Ada orang kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Hari jadi dia pun dia sambut. Orang sambutkan, tak apa pula. Kenapa hari Nabi orang nak sambut tak boleh? Kan? Banyak orang kata hari Maulid ni tak boleh buat dah. Okay. Maulid ni tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan dah. Maulid ni hari Nabi tu lahir. Dia lahir tu, waktu tu dia panggil Maulid. Apa hukumnya? Tak ada hukum. Mana datang hukum? Sebab itu kalau ngaji fiqh, kena tahu masalah dulu baru datang hukum. Dia tanya apa hukumnya Maulid? Tak ada hukum. Apa hukumnya Nabi lahir? Maulud Nabi itu yang lahir. Nabi itu, jasad Nabi yang lahir itu panggil Maulud. Hari dia lahir itu panggil Maulid. Tuan-tuan main bedal lah, Maulid. Bila tanya apa makna Maulid? Maulid lah, Maulid. Apa dia? Maulid Rasul. Apa makna dia? Maulid, takkan ustaz tak tahu? Ustaz tahu, yang cakap tu tak tahu. Tu Maulid, tuan-tuan. Kena faham hak tu dulu, baru cerita Maulid. Tak kisahlah nak berharap, nak selawat, nak marhaban, selawat ramai-ramai, tapi betul-betul lah selawat. Jangan berselawat sambil isap rokok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tak ada adab. Yang ini yang masalahnya, yang dia tak bagi buat Maulid. Yang meraihkan hari Nabi, kelahiran Nabi, tapi caranya tak betul. Kita hari ini buat tak salah, caranya yang tak betul. Sama lah macam wirid lepas semayang, buat tak salah, cara wiridnya salah. Orang tengah semayang belakang tu berjemaah, masih ada orang sembahyang yang masbuk, kita bantai kuat-kuat, subhanallah, 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 subhanallah. Kesian kat orang sembahyang tu, terganggu dia, perlahan lah. Pasal itu sunnahnya Nabi pusing belakang, tengok, ada orang sembahyang, Nabi perlahankan wirid. Tujuan Nabi pusing tu ada sebab. Kita main bedal yang buat alhamdulillah, alhamdulillah. Kawan yang sembahyang tu geram. Aku tengah sembahyang, saya tengah hadap Tuhan ni, kau buat benda sunat, aku lempang juga kau ni kan. Perlahan lah. Sebab itu kita buat sesuatu kena faham, tahu hukum. Jangan main buat, asal orang buat kita buat, asal buat kita buat. Pasalnya kita tak tahu hukum, akhirnya yang kita buat nak dapat pahala tapi tak dapat apa. Solat berjamaah nak dapat pahala 27, tapi cara buatnya tak betul. 7 pun belum tentu. Imam belum sujud lagi, kita dah turun dulu. Sebab itu tuan-tuan, kena faham hukum nak buat sesuatu. Jangan main belasah, jangan main bedal yang nak buat. Kena ada ilmu, seperti mana kata Ustaz Razali tadi. Ilmu sangat penting.
Kan? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nak dunia ni kena ada ilmu. Nak kumpul harta kena ada ilmu, tuan-tuan. Nak akhirat juga kena ada ilmu. Tuan-tuan nak beribadat, jangan syok sendiri beribadat. Pahala tak dapat, dosa yang beli. Konon kita banyak beribadat, tapi ibadat kita tak betul. Ibadat kita bercanggah dengan hukum syarak. Pasal itu kita diutus oleh Allah Ta'ala akan seorang Nabi. Apa tujuan Allah Ta'ala utus Nabi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala kata, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad, melainkan bawa rahmat pada sekalian alam ini. Sebagai contoh tauladan yang baik, seperti mana yang Ustaz Azli baca ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillah. Nabi sebagai contoh tauladan, sebagai pemimpin, sebagai bapa, sebagai suami, Nabi tunjukkan semua. So itu Nabi diutus tak lama, 63 tahun lagi, tuan-tuan. 63 tahun apa yang Nabi bawa? Sehingga Allah Ta'ala memberikan kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat ni apa maksudnya? Rahmat ni apa? Tuan-tuan jawab pun bukan salah, pun bukan kena denda pun. Ni bukan tak sekolah. Rahmat ni apa? Selalu sebut ni ujar rahmat ni, Ustaz. Memanglah rahmat, tapi basah ni. Kata rahmat basah tak apalah. Rahmat-rahmat juga sejuk ni. Rahmat, apa makna rahmat? Kita ni orang Melayu pandai sebut, tuan-tuan. Walaupun bunyi sebut dia tu sedap, tapi makna dia salah. Bunyi boleh tahan. Pergi tanya, Ustaz ni murim? Ustaz kata, ha? Oh murim Ustaz ni? Murim tu yang tengah buat ihram tu. Ni mahram Ustaz tu, betul. Itu main bedal lah. Muhrim dengan muhram sama ya. Besar gelak tuan ni. Tak, kita tanya dia. Orang tanya, ni siapa ni? Ni muhrim saya. Kenapa ada sini pula? Muhrim saya. Yalah, kenapa di sini? Bukan di Mekah ke? Dah, ni muhrim saya. Muhrim tu orang buat ihram kat Mekah. Tu dia panggil muhrim. Baris bawah dengan baris atas lain. Cuba tanya orang baca Quran, orang hafiz Quran. Wahnan ala wahdin wa fisaluhu. Apa sebab Tuhan guna dua perkataan ni? Wahnan baris atas, wahnin baris bawah. Apa beza? Mesti ada beza. Tapi kita duk baca, kok baca lah. Tapi Ustaz Azali kata, payah nak baca kan. Memang tadi ibu-ibu pun cakap, dalam ni ada, semua ada. Dalam ni application Quran 30 juzuk. Betul, kita tak nafikan. Cuma bila nak baca tu? Tak ada masa lah Ustaz. Tak sempat nak baca Ustaz. Betul lah, memang betul tak sempat nak baca. Sekarang punya masa tak sempat nak baca. Mana nak sempat? Sebab banyak benda lain lagi nak tengok. Tak sempat lah. Banyak benda lain lagi nak tengok. Ustaz Zali memang banyak lah telefon dia. Tengoklah bini dua. Satu untuk bini pertama, satu untuk bini kedua. Yang lagi satu tu, itu untuk jemaah telefon dia. Untuk kuliah. Dia tak boleh campur. Orang silap jawab, silap mesej, dah nak. Dia tak boleh. Dia kena 3 ni. Macam saya, seorang, satu cukup lah. Itulah telefon bini, itulah telefon jemaah. Ini heran buat apa? Ustaz Zali sampai 3 handphone. Kata tak boleh. Tengoklah dia kata tadi, 13 anak, 2 bini. Handphone 3. Satu untuk bini tamu, satu bini kedua. Satu lagi untuk jemaah. Dia tak boleh campur. Kadang-kadang mesin-mesin dia hantar ke jemaah. Tak nyanyi kawan tu. Ustaz pun takut bini pun. Kena tengah-tengah time kan, jemaah lah hantar mesej, terbalas pula restu.
Kan? Kau suruh abang balik, abang banyak kerja ni, kau faham tak? Hantar kat jemaah pun tengok pahal ustaz. Sebab itu dia guna telefon sampai 3. Tuan-tuan jangan marah dia. Saya memang patutlah 1. Sebab saya dengan jemaah je, orang rumah tak telefon. Orang jemaah tahu, orang rumah saya memang tahu kan. Dia tahu saya keluar tu tak pergi mana lagi. Pergi ngajar je lah, mengajar balik. Sebab saya tahu kan, sebab tak mampulah tuan, macam Ustaz Azali dia mampu, saya tak mampulah. Kan? Saya tengok itik memang betul lah berenang atas air tenang. Tapi bila menyelam tengok kaki itik tu, yang dia boleh bertenang tu, kaki tak duduk diam. Baru boleh tenang. Tengok Ustaz Azali ya, kejap sana, kejap sini, pergi sana, pergi sini, tak duduk diam. 2, 3 belas no. Nak bagi tenang, nak bagi seronok, tu kena macam tu je kaki. Tuan-tuan je nampak dia relax. Tenang Ustaz Azali. Tak tahu dia punya fikir, tidur malam pun menonggeng, tuan-tuan bukan tahu. Tenang ke? Setu saya kata tak payahlah. Orang rumah kata awak tak nak kena lagi seorang. Dah. Aku elok-elok tidur terlentang, besok tidur berdiri. Elok sekarang ni ustaz tidur terlentang ustaz. Letak lelap. Besok tengah berdiri pun lelap. Tambah seorang Johor, seorang Lumpur. Seorang Johor, malam ni Johor, malam besok Kuala Lumpur. Lepas tu Johor balik, Kuala Lumpur. Lah kalian mati kat Seremban RNR. Tak payah. Daripada macam tu, baik seorang je lah, hadap je lah seorang. Tapi kena carilah bini biar muda lah. Bini biar muda cari. Jangan cari sebaya. Besok kita dah tua, kita kuat lagi, bini dah tak larang. Dia kena cari muda lah. Macam saya muda lah tuan-tuan. Saya 52, bini 30. Kena cari yang muda lah. Pasal tu saya tak kisah sangat. Sebab orang perempuan dia ada tarikh luput dia. Dia ada expired date. Orang laki-laki dia expired, dia mati je. Menggigil pun boleh lagi. Dah sungguh. Orang laki-laki ni dia menggigil pun boleh lagi. Mati bini, menggigil kan. Tuan, carilah isteri lain. Boleh ke Ustaz? Boleh lagi tapi saya pun nak menggigil Ustaz. Saya kata cari yang tak menggigil, kita pun jadi tak menggigil besok. Ada ke yang nak Ustaz? Tu maknanya dia nak lah tu. Kita pun cari. Tuan berapa umur dah? 71. Ada lah tuan 69. Itu nak buat apa Ustaz? Kita pegang dia pun kita tumbang, dia pegang kita pun dia tumbang. Cari yang muda sikit lah. Dia kata, muda tu berapa cik? Cuba cakap. Yelah carilah dalam 20 lebih, 30. Dah padan umur 71. Ni orang laki-laki dia tak ada expired punya, jangan risau. Yang ada expired dia orang. Sebab itu bila dia orang dah expired, suami meninggal, saya tanya dia, cik nikah lain, jangan bawa masalah menyamak je. Dia marah, dia tak nak. So itu saya ada pengalaman, saya kata kan. Saya bila arwah mak saya meninggal, saya cakap dengan ayah saya, ayah nikah lain. Kan? Ayah saya kata ada kau nak. Ayah duduk diam-diam, ayah nak ke tak nak? Ikut kau lah, boleh je. Saya nikahkan. Kalau mak ayah meninggal, mak ada, jangan tanya mak lagi tu. Mak nak nikah lain tak? Kau gila ke apa? Yang tu kena tanya, mak nak duduk pondok ke tak? Tu tanya lagi tu. Dia ada beza, tuan-tuan kena ada ilmu. Tu Ustaz Razali kata tadi, kena ada ilmu lah. Kan? Jadi tuan-tuan, saya ni sampai berapa ni Ustaz? Ikut Ustaz. Pagi 1 Jumaat nikah. Agak-agak ingat saya larat sangat ke ni. Saya pun tak larat. Saya sampai pukul 5 pagi semalam urus jenazah dulu sebelum datang sini. Dah pukul 2 baru tolak sini. Dah habis urus jenazah baru datang sini tuan-tuan. Malah ada urus jenazah tak boleh tangguh. Nak ke bumi hari ni, nak kena mandi malam tadi. Pas pukul 2 tu habis urus jenazah baru datang sini kuliah subuh tadi. Ni bila dia rehat ni, tidur pun boleh lagi. Ni mama ya ni. Tapi duk tuan-tuan panggil dekat Ustaz Zali punya pasal, aku datang enggaklah. Tuan-tuan tahu tak? Rahmat ni ialah ketenangan, ketenteraman. Nabi diutus oleh Allah bawa tenang. Bukan manusia ni yang tenang. Semua alam ini menjadi tenang. Pokok tenang, tak ada siapa kacau dia.
Ikan di laut, di sungai, tenang, tak ada siapa usik dia. Gunung ganang, tenang, tak ada siapa tarah dia. Semua tak ada orang usik, tenang ya alam. Tenang tuan-tuan. Dan dapat ketenangan. Manusia ni telah lah. Nabi diutus membawa ketenangan. Nak tanya lah, apa yang Nabi bawa sampai dapat tenang? Apa yang Nabi bawa? Kalau kita tanya Ustaz Razali lah, macam mana dia boleh handle anak 13 orang, 2 bini? Saya tanya dia, macam mana dia boleh handle? Tuan-tuan pun pening fikir tau. 13 anak, gila Ustaz Tuan. 2 bini, macam mana? Dengan tahfiz lagi, dengan ngajar lagi. Ada masuk ke dia? Oh, aku tak boleh aku. Kita kata tak boleh, tapi dia boleh. Mesti ada benda yang dia buat. Bini pula elok je pula, masak sekali. Tak macam kita lah, kalau kahwin 2, seorang bersilat, balik ke sini bersilat. Tak boleh duduk sekali kan, tak boleh. Kita pun cakap, Ustaz, ajarlah ayat apa yang boleh. Kita pula dah kata dia baca ayat lah apa. Padahal satu ayat pun tak ada apa yang dia baca tu. Kan? Dia main nikah, main berani je. Mesti ada benda yang dia buat sehingga dia mampu untuk bawa ketenangan pada keluarga dia. Dia mampu bawa ketenangan pada tahfiz dia. Sampai budak dia boleh dengar cakap dia walaupun dia tak ada. Walaupun dia pesan, kamu, saya tak ada ni, kamu buat ni semua budak tenang ikut. Apa yang dia buat? Apa yang dia lakukan? Mesti ada benda yang dia lakukan. Anak 13 orang dengar cakap, abah tak ada ni, abah nak pergi ngajar, abah nak pergi ceramah ni, kau jaga ni jaga. Anak dengar kan? Apa yang Nabi bawa? 63 tahun umat jadi tenang, alam jadi tenang, tuan-tuan. Oh, dahsyat, tuan-tuan. 63 tahun seorang Nabi bawa benda sampai alam ini tenang. Bila Nabi diangkat, diwafatkan oleh Allah, umat jadi huru-hara. Bukan umat jadi huru-hara, alam ini huru-hara. Sana terbelah, sana runtuh, sini tumbang, habis semua huru-hara. Pasal yang Nabi tinggalkan kita tak ikut dia. Nabi bawa tak banyak, tuan-tuan. Tak macam kita nak bahagiakan keluarga. Anak 5 orang nak bahagiakan anak ni bukan senang, tuan-tuan. Dah besar, kita nak belikan dia rumah pula, nak bayar down payment rumah pula, nak beli kereta, nak bayar down payment kereta. Seorang kita dah beli. Tu yang kedua pula kena buat juga. Tak lagi yang pertama komplain pula, abah beli, saya tak ada. Abah bagi dia down payment, saya beli pula. Pening kita, tuan-tuan. 5 orang nak bahagi-bahagi anak kan, supaya nanti bila kita meninggal anak tak ungkit kita, abah tak adil, abah zalim, sebab abah belikan dia, saya tak ada. Dah belilah rumah, saya rumah kampung, dia rumah pekan, komplain juga. Abah belikan dia kereta, down payment kereta besar, saya kereta kecil, tak perhatian. Macam mana kita nak bahagiakan, nak jadikan dia tenang? Nabi tak payah susah-susah, tuan-tuan. Nabi bawa 2 benda. Satu bawa bab akidah, tuan-tuan. Nabi kenalkan Tuhan pada seluruh makhluk ini. Pada manusia ini, pertama dia kata, aku nak kenalkan engkau Tuhan sehingga engkau rasa cinta pada Tuhan. Engkau cinta pada Tuhan, kau taat pada Tuhan, kau kasih pada Tuhan, sehingga engkau bertakwa kepada Tuhan. Engkau bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah. Tak payah suruh, diperintahkan kau buatlah. Solat, demi kerana cinta kita, awal waktu solat. Ini solat pun zuhur pukul 4. Memanglah solat, tapi pukul 4. Tapi yang penting solat, Ustaz. Yalah solat lah pukul 4, zuhur 1-2 minit. Tapi kita ni manusia yang lemah, banyak tu jawab. Sini bolehlah jawab, depan Tuhan besok nak jawab apa? Pasal tu kita tak tenang hidup. Dengan perangai anak, dengan perangai isteri. Sebab kita dengan Tuhan pun kita tak jaga hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, datanglah ngadap aku 1-2 minit, ngadu dengan aku, minta kat aku. Kita tak peduli. Lepas tu kita mengharapkan kebahagiaan, kita mengharapkan ketenangan.
Kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga bukan senang tuan-tuan. Bukan sesenang yang kita sangka. Masuk syurga cukup dengan solat yang kita buat. Solat pun tak tawan punca. Solat pun pukul 4, asar pukul 7. Yang penting solat. Itu belum bacaan lagi. Hara bacaan kita tu. Tu nak masuk syurga. Tuan-tuan, kita masuk syurga bukan amal ibadah, pasal rahmat Allah ya. Harap ibadat kita ni Allahu Akbar, imam baca surah kita berjalan, itu nak syurga. Tuhan kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai tuan-tuan, lalai waktu, lalai cara buat. Tuan-tuan, tu nak tenang. Nabi kata, aku kenalkan umatku ini kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sebab itu ketika dia dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikepung oleh musuh, dah dekat dah musuh. Apa kata Abu Bakar? Habis kita ya Rasulullah. Pasal kita dah dikepung. Kata Nabi, di antara kita berdua ada yang ketiga. Siapa? Allah. Diam Abu Bakar. Tenang Abu Bakar. Sebut Allah, tenang. Kita sebut Allah, menjawab lagi. Kita kena yakin Allah ada. Memanglah Allah ada Ustaz. Tapi, ada tapinya. Jenis tak kenal Tuhan. Bukan kenal Tuhan kita. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tambah iman patutnya. Kita sebut nama Tuhan, buat gelak ketawa. Relax kan? Tak ada apa pun. Sebut neraka pun relax. Boleh buat gurau lagi. Tuan-tuan tak bimbang ke masuk neraka kan? Bimbang apa Ustaz? Bukan seorang-seorang, ramai. Sedap betul. Ramai-ramai Ustaz. Macam mandi sungai. Terjun sampai sejuk naik dulu. Macam tu kan? Ramai Ustaz, bukan kita seorang. Kalau seorang dia takut, dia ramai. Terjun. Betul? Siapa dah bersih naik dulu. Suka hati kau kan. Buat neraka boleh main tu kan? Allahu Akbar. Sebab tak kenal Allah. Pasal itu pertama Nabi kenalkan Allah dulu. Kenal dengan arti yang sebenar tuan-tuan. Sampai malu nak buat dosa, takut nak buat dosa, takut nak tinggalkan perintah Allah, takut nak langgar larangan Allah. Pasal dah kenal Tuhan. Kita ni selamba langgar perintah Allah, yulilah. Ini dosa tuan, ada dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar kan, alah bukan selalu, sesekali. Aduh, dia besar kita kata sesekali, kecil dia kata kecilnya, ambil wuduk dah hilang. Ni makruh tuan, makruh je bukan haram. Ni syubhah ni tuan, syubhah aja bukan makruh. Ada kisah tak? Ada kisah nak taubat. Tuhan kata dalam Quran kan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dalam surah Al-Baqarah kan. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta dan kasih pada orang yang bertaubat. Kita kata apa? Nak taubat pasal apa? Bukan ada dosa. Macam mana? Mesti ada dosa? Ada dosa? Ada. Taubat tak? Okay. Dosa ada, tapi taubat malas. Nabi bukan ada dosa pun, maksum, tapi bertaubat dengan Allah. Apa kes Nabi bertaubat? Tuan-tuan tengok dirakam dalam Quran dalam perang Badar. Dalam peperangan Badar, Nabi dapat tawanan tak? Menang tawanan perang Badar. Kemudian Nabi tanya Sayyidina Umar, macam tawanan ni. Umar kata, Umar tak ada tolak ansur punya, tak ada tawanan-tawanan sini. Ngap toy. Habis cerita, Nabi kata tunggu sah. Kenapa ya Rasulullah? Tunggu wahyu turun dulu. Tunggu tak turun wahyu. Langsung Nabi beristihad. Nabi kata macam inilah. Kamu sebagai tawanan kalau nak bebas, kamu ajar orang Islam ni membaca menulis. Pandai bawa kau lepaskan. Betul tak istihad tu? Betul. Istihad tu tepat.
Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat. Tidak wajar bagi seorang Nabi itu ada tawanan. Malu Nabi langsung bertobat pada. Itu bukan teguran haram. Itu Tuhan nak bagi tahu Nabi tak sewajarnya ada hamba. Bukan Nabi ada hamba pun. Cuma dalam perang Badar dapat hamba, dapat tawanan. Tak wajar seorang Nabi ada tawanan. Bukan Nabi ambil kau jadi hamba aku. Tak ada. Tapi Nabi malu. Nabi kata Allahu Akbar. Taubat Nabi. Nabi Daud alaihi salam dalam kes dia menghukum orang yang bergaduh. Cuma Nabi Daud ni dia tak ada dosa apa. Dia panggil yang bergaduh tu, kau mai sini. Macam mana kau boleh bergaduh? Dia pun terang. Okey, dia tu hukum. Hukum yang Nabi Daud bagi itu hukum yang paling adil. Tepat hukuman itu. Cumanya dia tak ada prinsip keadilan. Sebab Tuhan kata bila orang yang nak jadi hakim, dia kena panggil dua-dua. Ni pemanggil, ni pemanggil. Oh, dia terhukum. Nabi Daud tak, dia panggil seorang. Nabi Daud kata apa? Aku tidak ada prinsip keadilan. Taubat Nabi Daud pada Allah. Kita punya banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mengumpat ni banyaklah kan. Kadang dalam masjid mengumpat. Tapi kita ni orang Melayu bagus sikit lah Ustaz. Kalau dalam masjid dia tak bagilah mengumpat. Dia kata nak mengumpat keluar. Ni masjid. Oh, luar tak apa. Luar tak apa. Luar boleh Ustaz. Mengumpat luar boleh. Dalam tak boleh. Saya kata kenapa macam tu pula? Ni luar masjid tak apa Ustaz. Dalam tu masjid. Rumah Allah Ta'ala. Ni luar? Luar tak apa, bukan masjid. Tapi tu bumi Allah. Bumi je bukan masjid. Orang Melayu punya ilmu bebal nak mampus. Saya tu sudah maaf ni. Bahasa saya kasar kan. Kalau saya guna bahasa kasar nanti Ustaz Razali peneran. Kita punya ustaz benda tu. Tak. Cakap tu biar betul lah kan. Tuan-tuan tengok tak? Zon menutup aurat. Mana? Masjid. Luar? Luar tak apa. Nak masuk je masjid. Kok tutup. Apa tu? Masjid ni. Kau tak nampak tu. Zon tutup aurat. Oh, kok tutup. Keluar je masjid, dah tanggallah balik. Luar tak apa, dalam je. Tu zon tutup. Zon tutup ni dalam rumah pun kena tutup kalau ada bukan mahram. Apa punya bebal mengaji. Saya terbaca situ tadi tu. Masjid zon larangan merokok. Masjid ni kat luar sedut nama banyak pun. Dah terbaca aku bedal lah. Tak payah rokok haram tulis itu. Tak payah nak tulis-tulis ni masjid zul larang rokok. Pasal tu dalam masjid dia pegang tu rokok tu. Simpan nak pakai kan. Sampai tengah sujud pun jatuh lah. Jatuh, ambil belah kubur. Tapi bukan masjid dalam, masjid ni okey. Masjid ni setakat ni alhamdulillah tak ada lah mokok lagi. Dalam ni lah, luar macam biasa. Tak, ni tuan-tuan ni kan. Tulis-tulis benda-benda macam tu. Saya dulu tuan-tuan, saya tengok di Jabatan Agama, di tabung haji. Tengok tak? Tak ada pun satu circular yang tulis pakaian menutup aurat. Sebarang urusan dalam tabung haji, pakaian tutup aurat. Tak ada. Nak pergi haji, balung depan nampak. Kaunter tu semua dah haji dah tu. Nulis pun dah tak betul lah. Tu yang terpadam-terpadam nama lah. Ni jangan tulis. Tulis kat situ merokok haram dah. Tak payah zun merokok. Zun merokok, mana ada zunnya? Dah merokok hukumnya haram, zun mana ni? Nak merokok boleh dalam bilik. Boleh merokok dalam bilik. Dalam bilik tak apalah kau seorang-seorang. Kau nak mati pun kau. Tak boleh nak merokok. Merokok hukumnya haram. Selesai masalah. Kau nak hisap tu lain cerita. Sebab itu kalau orang tanya saya hukum, saya takkan jawab tuan-tuan kalau dia tengah merokok. Apa hukum Ustaz? Hukum dia kau sedut sampai habis.
Kalau tak, aku posok masuk mulut kau. Sebab kalau aku jawab haram, kau nak buat apa? Kalau aku jawab haram, nak buat? Kau tak buang juga. Tapi Ustaz, tak semua kata haram, ada kata makruh. Tapi rokok ni tak ada mudaratkan diri Ustaz. Saya dah bertahu rokok tak ada hukum mudarat. Kau jawab, kau pesan dia hukum, nanti kau ada berdosa besar. Tuan. Sebab itu Nabi terang bab Tuhan tu. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sampai ke sebelah juga ni. 5 minit. Lepas ni nak makan, kata ada kambing lah apa semua. Entah ya tak tidak. Selalu aku pergi masjid ni bihunnya. Bihun nasi lemak bihun. Roti canai. Tapi aku tengok dalam menu tu memang ada kambing. Saya kambing memang tak boleh. Sebab tu saya kalau ngajar masjid mana-mana, saya nak tahu dulu menu apa. Bihun Ustaz, kau je lah ceramah. Oh, duit banyak masjid bihun dia. Belilah kambing ke. Tapi tengok menu memang kambing. Kau tak ada siap. Mana pengusi? Hamzat mana? Memang bubuh dia kan. Ada ke panggil sesekali bihun. Nasi lemak bihun. Aduh, lemak betul. Bihun pula bukan ada sotong, bukan ada udang. Bihun dengan toge je. Bihun bodoh betul lah. Tu nama bihun bodoh tuan. Bihun toge. Bihun tu pun cendawai. Tapi masjidnya okey kot. Dan tak pernah marah-marah lah. Kau tak nak panggil sudah. Panggil aku datang, kau tak panggil aku tak datang. Tuan-tuan, yang kedua Nabi buat apa? Dia bawa syariat. Syariat ni apa? Peraturan. Undang-undang. Hidup ni ada peraturan, ada undang-undang. Dah kenalkan Tuhan, kau dah kenal tempat kau menyembah, tempat memanggil, tempat nak mengadu, aku kenalkan kau, hubungan kau dengan makhluk. Hidup tadi ke bumi ni ada peraturan lah. Dia panggil syariat. Syariatnya ada 4 dia tuan-tuan, tak banyak pun. 1, bab ibadat, hubungan kita dengan Allah, nak ibadat. Kena ada ilmu bab ibadat ni tuan-tuan. Semayang ada waktunya, main bedal dia tak boleh. Pergi haji bulan Safar, pergi haji. Mana tuan? Pergi haji. Hei, ni bulan Safar baru. Senang awal sikit, orang tak ramai. Habis tu melontar pun tak ramai. Dia kata tawaf pun, kok nak ramai pun tawaf je lah. Dia mau wukuf tak ramai orang, seseorang je. Mana ada cara, ada peraturan pergi haji. Sekarang ni orang pergi haji pun tak ada peraturan. Pergi ilmu pun tak ada. Tak maaf cakap lah, kursus 14 minggu bukan faham pun. Saya ngajar haji tuan-tuan. Saya duduk tabung haji bertahun saya ngajar haji tu. Dulu ada mazhab Hambali lagi. Bukan faham pun, yang datang makcik-makcik. Yang dah tua ni. Dulu. Tahun 90-an dulu kan. Minggu ni datang. Minggu sekali lagi cucu balik, tak datang tu. Minggu sekali lagi cucu berkhatan pun tak datang. Datang sok melontar. 14 minggu. Seminggu untuk orang perempuan, seminggu untuk kesihatan. Tinggal 12 minggu. Datang 2 minggu. Lepas tu pergi haji. Ni haji apa ni cik? Cik buat haji apa? Buat haji lah. Yelah haji apa? Haji. Yelah haji apa? Haji lah kat Mekah. Yelah haji apa cik buat ni? Entahlah, tengoklah apa yang dia suruh. Apa yang suruh-suruh pula? Haji tomato ke? Haji tomato senang sikit lah. Haji tamatok lah. Bukan faham pun yang pergi haji tu, minta maaf lah. Tuan-tuan tengok tak, orang pergi haji kadang-kadang tak maaf cakap, ni kain ihram ni. Pakai kain ihram lah. Orang Malaysia ni belum sampai Mekah pakai kain ihram kat rumah dah. Saya pun pelik tengok orang pergi haji, pergi umrah ni. Orang pergi umrah, pergi haji ni masih pelik. Dia kata kita terus buat umrah lah, buat haji. Betul? Kena pakai ihram dari rumah. Dia pun pakai dah kain ihram tu kat rumah. Pakai tali pinggang, sandang, petubuh, beg. Basah kabut lah aku tengok. Sampai tetangga-tetangga lah. Dengan pusat nampak. Ish, aku cakap kau orang ni asal pakai macam ni. Dah dia kata ustaz kena buat umrah. Kita ni daripada rumah kena pakai kain ihram. Pasal apa nak pakai daripada rumah? Pakai je lah kain ihram, pakai je lah jubah. Kau bukan niat lagi pun. Nantilah kapal terbang tanggal jubah. Bila dah sampai kat miqat kau manazil tanggal jubah. Kau pakai kain selendang. Apa masalah kau ni?
Belum sampai kain dah kotor. Dia pun pakai dari daripada rumah. Kan? Dalam kapal terbang tu sejuk lah. Apa dia buat? Macam ni. Kan? Ni saya bawa tu saya tahu. Macam ni dia buat. Yang perempuan terlekung. Tu. Tidur kan? Sampai dekat korner manazil, niat ihram umrah ataupun haji lah, nak masuk Mekah. Turun Jeddah sejam sebelum lah, sejam setengah sebelum sampai airport dia dah niat ihram. Lepas dia pakai dah niat ihram, dia boleh tak tutup kepala? Laki-laki sambung balik tidur. Yang perempuan pun sambung tidur, tutup muka. Tu kena dam. Berapa ramai yang tak payah dam? Ramai. Kan? Nak buat tapi ilmu tak ada. Yang bawa pun satu punya bebal, bagi tahu lah. Tuan-tuan dah niat pantal larang jaga, kepala laki-laki jangan tutup, perempuan muka jangan tutup. Jangan pakai minyak wangi, bagilah tahu. Ni dah niat niat dah niat dah ustaz, dah niat dah. Dia pun niat tidur. Sejuk kan? Itu tak payah dam. Itu nak harap umrah mabrurah. Umrah mabrur pun belum tentu umrah mabrurah. Faham tak? Ibadat, ada adab, ada syarat, ada rukun. Semua ada tuan-tuan. Sebab itu Nabi ajar bab ibadat ni. Hubungan kita dengan Allah. Macam mana nak sembah Allah? Macam mana berpakaian nak ngadap Allah? Ni ngadap Allah pun pakai pagoda. Memanglah sah tuan-tuan. Mayang pakai Allah. Pakailah semat-semat. Dah tahu Tuhan tu cantik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan tu indah, cantik, dia suka cantik. Ngadap Tuhan lah cantik. Kata kita cinta kat dia. Ini ngadap Tuhan pun serabut dengan sebelah tidur kan. Pakailah wangi-wangi. Kita ngadap kekasih. Ada tak orang pergi bercinta? Cuba tanya yang muda-muda lah. Yang tua-tua tak payah tanya. Yang tua-tua ni semua dulu orang tua carikan. Yang muda-muda ni, cuba tanya dia orang ni. Nak jumpa kekasih, macam mana minyak wangi dia pakai? Ingat minyak wangi jumpa. Ni siapa ni minyak wangi ni mak? Tak tahu, pakai je lah. Macam tu. Ada minyak wangi tuan-tuan yang dia beli khas. Kita nak ngadap Tuhan tu minyak wangi wakaf atas tiang. Tu. Sampai kering minyak wangi tu. Pukul 7 pakai, 7 2 minit dah tak ada bau. Ngadap Tuhan. Ada adab, ada cara. Barulah ibadat kita tu diterima Allah. Barulah dia kira markah oleh Allah. Ni ibadat pun tak betul nak markah. Nabi tunjuk tak ibadat ni? Tunjuk. Semayang Nabi tunjuk. Haji Nabi tunjuk. Semua Nabi tunjuk ibadat. Kan? Yang kedua, apa dia? Bab muamalat. Hubungan jual beli, hutang berhutang, pajak membajak, semualah. Jual beli. Hari ni jual beli banyak yang menipu pada yang betul. Mana nak aman, mana nak tenteram? Tu yang ustaz kata tadi tu. Guru pun kena tumbuk, ustaz pun kena tumbuk. Ni ya, sebab muamalah tak betul. Jual beli hari ni banyak menipu. Nabi kata timbang sekilo, lepas tu tambah lagi sikit. Nah, bubur sikit lagi. Oh, tu jual beli. Kita jual beli macam mana? Tak cukup sekilo, lepas tu ambil, boleh tu. Jual beli kan. Jual ni kena jujur lah. Apa yang kita tulis, itu yang kita buat. Jual ni karipap kentang. Mesti ada kentangnya banyak. Karipap sardin, mesti sardinnya banyak. Karipap kentang, gigitnya gigit. Dah nak habis baru jumpa anak kentang. Menipu betul kau orang. Kau tulis je lah kat situ, karipap gelembung. Apa ni kak karipap gelembung? Yang ini unti tak ada ni. Ini harap gelembung ni. Ini kau jual karipap kentang, kentang tak jumpa-jumpa, gelembung tu yang ada. Kita pun menyumpah kan, penipu wangi ni gitu.
Orang rumah tanya, beli mana keripat ni bang? Tu depan tu. Kata keripat kentang, mana kentangnya? Mana pula aku tahu dia yang buat. Kita pun angin ke dia kan. Menyumpahlah kita. Sumpah tu yang buat kita susah. Tak tenang. Jual tom yam campur seafood. Anak udang kecut sekor, kepala sotong satu, dam selici. Batang serai 4 batang. Daun limau purut serenggang. Itu bawang 2 biji. Kita tanya siapa nak makan serai? Kau nak makan? Kita pun cedok. Ni tom yam apa ni dik? Tom yam seafood. Mana seafoodnya? Batang serai banyak ni. Kau gigit dah tengok boleh tak? Penipu mana nak tenang. Nabi tunjuk jujur-jujur lah. Jangan kira nak untungnya. Apa pun hari ni ibadat pun nak nipu. Bawa orang pergi umrah, lobi orang macam bagai nak rak. Ini cik hotel nak 50 meter. Makan masakan Melayu. Orang tua ni dengar 50 meter masakan Melayu, meloncat nak pergi. Sampai sana 450 meter. Kawan tu lutut dah nak tanggal. Lain lah macam Zali tegak kan. Ini lutut pun nak tercabut, pinggang pun skru tinggal satu. 450 meter. Mana? Malah takwa dulu. Tak payah nak akal lah di Makkah entah. Yang 50 meter tu sofa tu je, turun eskalator, jumpa dataran tu 50. Khilaf Kindah tu 80 meter. Ajiat tu 150 ke 250. Tuan-tuan, Kobri tu 500 meter tuan-tuan. Tak payah nak akal lah saya. 92 sampai lah ni saya buat benda tu. Sampai kira tapak kaki lah. Nak meyakinkan orang berapa ratus tapak kaki aku berjalan sampai sana. Ni bukit. Pergi cakap dengan orang tu, hotel 50 meter. Sampai-sampai 450 meter. Itu kawan tu marah kan. Kata dekat, jauh gila. Bini celek, bang, mulut jaga. Tanah haram ni. Aku tak nampak Kaabah. Dengar tak nampak Kaabah, diam terus. Lepas tu makan lah. Dalam balik wirid panjang tadi. Lihat lah. Nak naik lift tu pula orang ramai. Naik tengok nasi dah tinggal sikit. Lauk pun tinggal kepala ikan. Sekali lagi nak marah. Kata masak Melayu, Indon ni masakan. Ampun dah, kepala ikan dia tinggal. Bodoh tu lah. Bini colek lagi. Bang, mulut. Ustaz kata jaga. Awak nak marah besok, balik besok. Balik esok boleh marah. Sekarang jangan. Laki pun dia kan, makan hati je lah. Duit dah 8,000 ni tadi. Balik sampai sini, jumpa kawan, macam mana pergi umrah? Kau tak payah pergilah ikut orang tu. Kau dah penipu. Dia mula. Bukan dapat pahala pun, dosa yang kita undang bawa balik tak buat ibadat. Dosa yang kita buat ni, baru balik umrah. Baru buat umrah, baru buat tawaf. Balik sini kita kata apa? Kau tak payah ikutlah travel tu, penipu. Takap masakan Melayu, apa Hindun. Nah, ni yang terjadi ni tuan-tuan. Orang mengadu dengan saya, Ustaz ceramah kan? Ustaz bedal saya Ustaz. Ya, saya boleh bedal, orang marah saya bukan tuan. Yang tuan percaya siapa suruh. Dengar hotel, bagilah tahu tuan. Ni hotel jauh tapi murah. Ni hotel dekat tapi mahal. Tuan nak murah, makanan tak payah ambil. Half board, ambil sendiri je. Makanan banyak kat sana, boleh beli sendiri, boleh share-share. Daripada tuan ambil ni, makanan tak selera tuan, nanti mahal, rugi tuan. Bagi tahu. Kalau kita kata tuan nak duduk hotel dekat kan, tuan sebab tu apa? Uzur. Dah pakai tongkat, ambil hotel dekat, pergi mahal sikit lah tuan. Kita bolehlah bagi tahu anak-anak, abah ingat ambil hotel dekat sikit lah, pergi mahal lah sikit. Tak apa bah, anak-anak semua top up. Abah jangan risau, berapa tak cukup bah? 5,000 tak cukup bah? Kita orang top up bah, anak-anak. Kan senang. Ini kau bohong orang tua tu, sampai kat sana orang tua tu dah meloncat dah. Mana nak pergi tawaf lagi, nak pergi sa'i lagi, lutut nak tanggal lagi. Tu yang duduk kat hotel ni. Cik, tak pergi Cik? Tak pergilah, tak larang, jauh. Daripada Malaysia sampai sini jauh boleh? Kau terbang.
Jalan kaki. Ibadat nipu. Ibadat tu nipu. Muamalat dengan manusia ni nipu. Sebab itu tuan-tuan, berdengki cukup kuat kita ni. Allah, niaga nasi lemak RM1 je, bergaduh macam niaga RM1 juta. Gaduh. Tak ikut cara Nabi berniaga. Cuba ikut cara Nabi berniaga. Nabi berniaga siap bagi tahu modal lagi. Ni modal RM1, jual RM5. Ui, RM4 untung. RM4 tapi saya ada pekerja. Ni minyak, transport, ni tempat nyimpan. RM4 tolak, tinggal 5 musim je saya untung. Nak beli silakan, tak beli tak apa. Antara din. Belum sampai ke Syam barang dah habis. Kita ini untung 5 sen je ni, untung 5 sen ya ke 5 sen kan. Tapi daripada kereta kancil naik kereta Welfare, 5 sen lagi, gila babi dia ni kan. Ya betul, babi pun tak segila ini. Jujur lah cakap. Pasal itu Nabi tunjuk contoh, tapi kita tak ikut. Itu nak mengharapkan ketenangan, tak mungkin tuan-tuan. Mana mungkin lah tu dapat ketenangan. Mimpi, mengigau takkan dapat. Dan itu bab muamalat. Masuklah bab munakahat, keluarga, nikah, kahwin, hancur. Macam-macam teori buat. Bab kata Ustaz tadi lah. Cuba kita cari teori. Teori apa nak cari? Nabi dah buat teori tu. Nabi dah buat panduan tu. Panduan tu dari Allah. Munakahat, nikah punya senang, jadi susah. Allahu Akbar. Nikah senang, ijab kabul pun sampai suruh mandi lah pengantin. Punyalah bebal tuan. Saksi itulah bebal. Saya tu dulu saya menikah, saya warning saksi dulu. Saya tak nak banyak kali tau, saya sekali je. Kalau banyak kali kan saya halau. Ni kau tak tahu hukum. Tuan-tuan bayangkan, Tuan Imam menunjuk tangan kita kan. Selalu nikah, siapa juga nikah sini. Dia selalu pegang tangan, dia enjut kan. Kalau tangan tak ada macam mana? Kalau tangan pengantin tak ada macam mana? Apa nak pegang? Tak payah pegang. Habis yang biasa enjut tu Ustaz? Okay. Tangan kiri. Kalau kiri tak ada, tangan pudung dulu. Pegang kepala pula. Betul. Nak nikah bersusah. Kursus 2 hari RM80. Tak payah kursus lah. Kursus apa? Kursus tak ada manfaat pun. Ceramah-ceramah makan, ceramah-ceramah minum, betul makan, minum beli. Sekali ceramah makan, minum, beli. Dapat sijil, belagak. Apa tu je? Sijil nikah. Udah kursus dah? Tengok orang. Tanya haram tak tahu. Cuba tes Fatihah tengok. Kamu nak jadi imam besok ni kan, tak lama lagi. Kamu nak jadi imam bakal isteri kamu ni. Sekarang ni yang laki-laki duduk belah sini dulu petang. Ada satu lagi interview, tak dapat ni aku tak bagi sijil. Oh, saya nak nikah Ustaz, tu kau punya pasal. Apa artinya kau nikah Fatihah tak baca tak betul? Ni bini kau nak bawa. Tadi Ustaz ni pun cakap dia, gerabak 1,400 lebih ni. Yang ini kepala tu depan ni pun tak boleh bawa. Nak jadi laki ni. Nak jadi laki. Kan? Fatihah tak boleh baca. Tapi dah kursus. Temeluga lah dulu sebelum bagi sijil. Baca Fatihah dulu. Kesian ada orang Ustaz, susah lah. Kalau tak nak susah, jangan ambil duit langsung. Tak payah bagi susah. Nikah je lah. Ini kau nak ambil RM80. Lepas tu kau nak bagi dia susah. Tapi bila tanya kau tak nak bagi susah, kau nak bagi sijil lah. Semua orang boleh kursus. Bayar RM80, betul pergi kursus. Nopo. Besok dah kahwin. Ni amanah tu. Bapak bagi anak kita nikah. Mana bapak nak bagi lah. Tugas untuk menjaga anak pula. Aku dah habis, kau pula jaga. Tanyalah dulu. Fatihah boleh baca? Baca sekarang? Kau baca. Tak lulus Fatihah ni. Fatihah kau tak betul baca. Kau duduk mana? Sungai Lurus. Sekarang ni aku buat surat,
kau pergi belajar dekat imam masjid kampung Sungai Lurus. Sampai imam keluar surat mengatakan kau ni dah fasih baca Fatihah, baru aku tes, baru aku bagi kau sijil. Kan? Ni Fatihah tak sah sembahyang apa pun. Nak jadi imam tu. Beranak pinak sah sembahyang betul. Kan? Tes lah. Bila imam kata dah lulus, imam keluar bagi surat tanda tangan, lulus. Bawa surat tu jumpa saya balik. Tengok tak lulus surat. Apa ni imam kata dah lulus. Macam ni punya baca. Panggil imam datang sini. Imam kena rasuah ke apa? Ini imam rasuah ni kok dia bagi duit ni takkan dia tak lulus pun dia bagi lulus. Ya. Ni tuan-tuan sepatutnya ini kursus apa tak tahu. Sebab itu 6 bulan lepas nikah mula berentang. Setahun dapat anak mula cerai-berai. Bini pula mengigau pula kan. Bang, pagi ni tak payahlah pergi sembahyang masjid. Abang jadi imam lah. Kita berjemaah kat rumah. Ish, kan abang jadi imam. Abang sekolah biasa je. Kau sekolah agama, kau nak jadi imam. Abang komat je lah. Abang komat kau. Abang komat kau. Siapa abang ni? Abang nak jadi imam. Abang sekolah biasa, kau sekolah Arab. Kau dah jadi. Tak apalah, boleh lah. Kau lagi fasih pada apa? Dah. Teslah dulu nak jadi imam. Ini buat khusus haram, tak ada tes apa pun. Buat JPJ, lesan JPJ pun tes macam-macam. Nak buat kereta je pun. Nak set parking lah, bukit lah, jambatan semua ada. Ini nak semayang, ikut nak beranak pinak, berkeluarga ni. Ni zuriat keturunan. Kalau bapak dah Fatihah pun tak sah baca, besok ni anak kita siapa nak ajar ngaji ni? Apa nak ajar ngaji? Dah tak boleh, nak tak nak hantar kat Hafiz Ustaz Zali. Ustaz Zali pawatan, dah muka Ustaz Zali pan lebam. Sekarang punya masuk, kan. Sebab itu saya kata nikah tak betul. Ijab kabul bukan payah pun sebenarnya. Aku nikahkan kau dengan si Fulanah binti si Fulan dengan mas kawin sekian-sekian tunai. Aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan mas sekian tunai. Sah, 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 sah. Habis. Ni dah okey dah. Tapi dia lambat. Dia kena cepat sikit. Kawan pun laju lah jawab. Aku terima nikah si Fulanah binti si Fulan mas kawin sekian-sekian tunai. Dia jangan laju sangat. Dia okey dah tu, tapi perlahan sikit. Perlahan. Sampai berpeluh kawan tu suruh mandi. Tu. Apa payah ijab kabul ni? Asal ijab kabul, lepas tu faham tak dia cakap? Faham. Dah, jalan. Baca doa. Ini dah sah. Dah okey dah. Cuma nya tu jangan sebut 2 kali, dia sekali je. Nya pun jadi masalah. Sah. Dah okey dah, cuma lambat. Imam menjut tu jawab terus. Jangan tarik-tarik nafas lagi. Nak tariklah nafas dulu. Dia yang tak boleh lambat ni tuan-tuan. Nak ijab kan, kabulan. Aku nikahkan kau dengan si Fulah binti si Fulan, mas kahwin sekian-sekian tunai. Dia pun jut. Kau tak jut tak apalah, jut. Jut ni datang Ustaz Zali ni yang ketiga kan, dia pun cakap dah siap dah semua nak jawab ni. Dah siap makan semua siap dah. Dah jawab je. Aku terima ni. Yang itu baru tak boleh. Sebab dia ada selang dengan benda lain. Itu pun tak faham. Sampai disusahnya pengantin tu. Lepas tu ijab, lepas dah siap ijab kabul kan, dah sah kan, dah 10 kali sah. Lepas tu baca taklid. Kat siapa baca? Kat imam. Dia pegang buku taklid. Saya si Fulan bin si Fulan, nombor IC sekian-sekian. Sekiranya saya meninggalkan isteri saya selama 4 bulan qamariyah atau mencederakannya, tidak memberi nafkah dan sebagainya lah. Sekiranya isteri saya mengadu kepada mahkamah syar'i yang terdekat dengan membayar RM1 tebus talak khulu, maka jatuhlah talak 1. Imam tanya dia, faham? Imam tanya yang baca.
Nasib baik yang baca tak tanya imam. Imam faham tak? Apa punya bebal. Yang baca ni pengantin laki-laki dekat tu isteri dia. Sebab yang nak faham taklid tu dia. Panggil dia, kau mari sini duduk, aku nak baca taklid. Saya nama si Fulan bin si Fulan, nombor IC sekian-sekian. Sekiranya meninggalkan isteri saya atau mencederakan isteri saya tanpa memberi nafkah zahir ataupun batin selama 4 bulan Qamariyah, 4 bulan sebelah ini bulan Qamariyah, sekiranya isteri saya mengadu kepada mahkamah syar'i yang terdekat, setelah siasatan dijalankan dengan membayar RM1 tebus talak, kuno jatuh talak 1. Tanya ke isteri tu, kau faham tak aku baca ni? Bini kita faham. Faham bau boleh tanda tangan. Kau jangan main tenis, kau tahu tenis tak? Jangan main sign. Kau faham pun tak, tiba-tiba sign. Lepas tu besok kan tanya, suami mana kak? Entahlah, tak balik-balik. Lama tak balik. Habis tu, berapa tahun lah? Kak setahun lah. Habis akak tak ngadu lah. Nak ngadu kat siapa? Ngadu lah kat mahkamah. Oh boleh ke? Boleh lah, dah setahun. Dia tak balik-balik, nafkah tak bagi, semua tak bagi. Akak pun tak kisah dia balik tak balik, lantak je lah. Kalau dia jawab lagu tu lain cerita. Tapi kalau dia ngadu, baru jatuh talak 1. Lepas dia jatuh talak 1, iddah 3 bulan. Habis dia iddah hari ni, besok dia balik. Terpacul dia. Assalamualaikum. Hidup lagi apa? Hidup lah. Habis kau tak dapat apa berita tak ada, bateri kau ni tu tengah laut. Macam mana? Ini pun nelayan selamatkan. Dah bang, kita dah pisah, dah habis, dah cerai, talak 1. Pesan, saya dah ngadu ke mahkamah, mahkamah dah jalan siasatan, dah 3 bulan abang tak balik-balik, siasatan jalankan, maka kita jatuh talak 1. Iddah dah habis, nak rujuk balik tak boleh bang. Habis tu nak pinang balik semula, nikah balik semula. Macam. Habis kena bayar balik dah. Kena bayar, dulu 7, sekarang 14. Baru kau gagap. Kali tu baru kau ada akal. Faham? Tu sebab taklid tu baca dekat tu, bukan dekat imam. Ni baca kat imam, imam pun dengar kan. Imam pun tanya, faham? Dia baca faham lah. Tu tu munakahat. Mana ada tak lulus munakahat? Dah sebab 20. Cukup. Yang terakhirnya tuan-tuan, jenayah. Kita ni ada hukum tuan. Apa hukum mengaibkan orang? Apa hukum memfitnah orang? Dalam Islam ada yang dinamakan marwah. Dalam Islam ada yang dinamakan fitnah. Kesemua ini terbela, kita jadi aman tuan-tuan. Kau nak aibkan orang, nak fitnah orang, kau hati-hati. Kalau kau nak tuduh orang, kau kena ada saksi. Tak ada saksi, kau akan didakwa dakwi. Kau disebat nanti 80 kali rotan. Kau punya penyaksian tidak boleh pakai lagi. Dalam Islam ada semua ni. Bab jenayah. Sebab itu kita ni tak bebas daripada tuduhan. Orang suka-suka hati nak tuduh kita, suka-suka hati nak fitnah kita, nak aibkan kita, marwah kita, suka-suka hati, seolah-olah tak ada undang-undang. Sedangkan Islam ada. Sebab itu kita tak tenang. Tambah zaman sains dan teknologi, zaman canggih ni tuan-tuan. Ni boleh edit dan sebagainya tuan-tuan ini. Semua boleh buat. Muka elok-elok dia boleh edit tuan-tuan, muka orang lain. Bubuh kat kita. Badan-badan kita muka orang lain. Semua boleh. Sekarang punya masa. Video sekarang ni semua orang boleh edit tuan-tuan. Sebab apa? Undang-undang tak ada. Sedangkan dalam Islam ada undang-undang. Engkau nak tuduh orang tu, kau mesti datangkan saksi. Tak dapat kau datang saksi, aku sebat. Bukan yang dituduh tu ditangkap, yang menuduh tu ditangkap dulu. Ini yang dituduh ditangkap, yang menuduh syok lah tu. Aku tuduh Ustaz ni, Ustaz Razali tak boleh buat apa, dia dah tangkap. Kuilek badan muka. Kuang-kuang kau kena masuk dalam lu, reman 6 hari. Ni zalim tak manusia? Zalim. Pasal itu manusia hidup tak tenang, tidur tak lena tuan.
Tuan-tuan tengok akhir-akhir ni tuan-tuan ya. Akhir-akhir ni tuan-tuan tengok lah kan. Semua orang agama hari ni jadi fitnah tuan-tuan. Semua orang agama. Kalaupun dia betul buat, janganlah aibkan dia. Biarlah bagi pihak berkuasa nak tangkap ke, nak dakwa ke, bagi dia orang. Kita pula sama tolong edarkan sama keaiban dia. Insya-Allah. Tu kalau betul, kalau tak betul macam betul pun kita kena, tak betul pun kita kena. Betul kita dituduh mengaibkan orang, mengumpat orang lain. Tak betul kita dituduh fitnah orang lain. Islam ada benda ni tuan-tuan, kawal rapi semua. Tak semudah itu kita nak tuduh orang, menuduh orang, mencabul orang lain. Tak semudah itu. Saya berpengalaman tuan-tuan, imam tempat saya dituduh mencabul pelajar, padahal imam tu haram tak tahu apa pun. Duk marah kat imam tu, tuduh. Imam tu kata tak apa Ustaz, dia kata saya tak buat. Takkan saya nak buat, saya baca Quran, hafal Quran 30 juzuk. Saya tak pernah keluar rumah. Saya pun tak pernah jalan Ustaz. Dia kata macam mana saya nak cabul pelajar budak-budak ni. Saya ngajar bukan seorang. Akhirnya sembahyang ajak ramai-ramai, tarik balik. Oh minta maaf, saya mau fitnah. Ngaku pula mau fitnah. Apa tujuan kau fitnah Ustaz ni? Imam ni marah. Pasal apa? Pasal dia orang luar jadi imam. Ustaz jaga baik-baik, jangan suka-suka jadi imam tempat orang. Esok orang fitnah baru kau tahu. Okay. Sekarang ni tak boleh tuan-tuan. Orang situ mesti orang situ jadi imam, orang luar tak boleh jadi imam. Padahal orang situ imam tak betul bacaan dia. Orang luar datang betul bacaan, tak apalah orang luar jadi imam. Banyak bukan sinilah tempat saya tuan-tuan kan. Ialah orang Jawa jadi imam. Dia ada huruf yang dia tak boleh sebut Ustaz. Jangan bangga kat orang Jawa. Zainal dia tak boleh sebut. Dia sebut Zainal Abidin. Zainal. Dia tak sebut Zainal. Tempat aku dulu ada satu imam tau. Tua dah imam tau. Aku datang nak ceramah. Kampung ni memang orang Jawa ramai lah. Tapi dia tak suruh aku jadi imam. Dia nak jadi imam juga. Dia berbaca Syiratal ladzina ngam-ngam. Aku cakap ngam-ngam, aku cakap bolehlah ngam-ngam Ustaz, daripada kurang ngam-ngam pun okeylah. Ngam-ngam alaihim. Kau agak-agak ni. Aku di belakang ni. Ngam-ngam pula dah. Apa hal ni? Kau lebih dah sikit. Tapi sudah sembahyang Ustaz kata apa? Dia ngam-ngam okeylah dia. Kalau kurang aku qada dia sembahyang. Ulang balik dah. Tapi dah ngam-ngam okeylah. Lepas tu aku tanyalah Mufti Datuk, ngam-ngam Datuk boleh ke? Okeylah tu Ustaz, daripada tak ada imam, ngam-ngam pun ngam-ngam. Maknanya yang di belakang tu semua kurang daripada dia. Sebab dia dah ngam-ngam, belakang semua kurang. Pasal tu yang belakang tu ngikut. Tiba-tiba aku nak ceramah, dia baca ngam-ngam. Aku duduk belakang. Tak memikir aku. Ngam-ngam. Ngam-ngam pun ngam-ngam. Aku rujuk tahu kata dia kalau daripada kilangnya macam tu Ustaz. Dah belajar bertahun tapi dia ngam-ngam kat lagi. Tak mau dia an'am tak boleh. Ngam-ngam. Ngam-ngam pun ngam-ngam lah. Ni betul-betul. Ni bab jenayah ni jaga baik-baik. Ni tak lama ni fitnah. Jangan ingat kita orang masjid, orang surau ni rasa tenang selamat. Ni semua dah tua-tua ni kan. Jangan buat pasal. Sekarang jalan sekarang ni ustaz pun kena tuan. Sebab itu saya suka jalan seorang tuan. Naik kereta seorang tidur dalam kereta. Tak nak tidur hotel. Ada sebab lah saya buat tu. Saat lagi kalau tidur hotel orang nampak lagi. Ustaz ni bawa siapa ni? Dah viral pula ustaz bawa perempuan muda pada bini aku. So itu Nabi SAW satu ketika dia lalu dalam gelap, jumpa sahabat ni. Sahabat tengok, Nabi dengan perempuan. Sahabat melencong terus masuk simpang lain. Nabi panggil, ni bini aku kita tak ada masalah ya Rasulullah. Dah, aku takut fitnah akan berlaku. Memang kau tak ada masalah, tapi syaitan tidak berdiam diri. Fitnah yang datang. Ni orang surau, orang masjid ni. Ni anak-anak tahfiz. Jangan main-main tuan-tuan.
Tambahlah orang agama ni, macam orang surau masjid ni, orang tengok pun geram sekarang ni. Jangan main-main tuan-tuan. Saya sekarang ni berhati-hati. Tidur dalam kereta seorang-seorang, tidur dalam kereta tak apa, kita tidur hotel lah. Tidur dalam kereta senang juga. Ustaz tidur dalam hotel, dah. Masalah nanti. Susah. Aku tidur dalam kereta lagi senang. Aku tidur tepi surau, masjid aku tidur dalam kereta. Kereta aku itulah transport, itulah hotel. Kau orang lebih tenang tak, aku tak tahu nak cakap dengan Ustaz dia kata tidur dalam kereta dengan perempuan banyak cantik muka kau, aku capuk pula kau betul. Zaman lah tak boleh Ustaz. Zaman lah ni orang agama pun orang dah tak hormat. Golongan agamawan pun orang senang-senang kata. Sekarang ni zaman canggih tuan, zaman main tangkap video. Tuan-tuan tengok tak? Video kan kisah lama dulu. Kisah lama dalam kelab malam pun orang mungkit sampai hari ini. Jangan main-main. Sebab apa? Peraturan jenayah tak ada. Peraturan jenayah tak ada. Apa tujuan kau aibkan dia? Apa untungnya kau aibkan dia? Dia berdosa dengan Allah, silakan dia bertaubat. Kita pergi aibkan dia buat apa? Buka segala-gala boleh buka. Masya Allah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, kalaulah dua ini, akidah dan syariat ini settle, alam ini yang Nabi bawa ini, hidup atas dunia ini tenang, akhirat besok tentram. Tapi kalau dua ni tak dapat buat, jangankan harap hidup atas dunia ini tenang, ke akhirat lagi sengsara. Jadi masa pun dah habis, hari pun 11.30, cukup-cukup 11.30, lepas tu nak makan. Makan dulu saya. Makan dulu sih. Makan dulu nak lapar ni kan. Tadi orang suruh makan sombong kan. Tadi dah makan kambing kan, sarapan pagi. Ni nak makan nasi pula tengah hari kan. Jadi tuan-tuan cukup dah takat tu. Jadi nak cerita Nabi bawa pimpinan Nabi ni, Nabi memimpin tak banyak benda dia buat. Tak payah susah-susah. Kenal Tuhan, ikut peraturan yang Tuhan bagi, settle masalah. Bergaduh pun tidak, dengki pun tidak, apa pun tak. Nak dengki apa? Rezeki dari Tuhan. Nak marah apa? Rezeki dari Allah. Peraturan kau nak usir orang, ada hukum jenayahnya. Kau nak nikah, ada hukum pernikahannya. Kau nak muamalat, ada hukumnya. Kau nak beribadat, ada hukum. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Mustaqim Sungai Lurus ni yang sudi menerima kedatangan saya. Saya pun bukan selalu datang sini dah tuan-tuan. Ini pun sekali ni je malam ni kan nak balik dah lepas kuliah maghrib, lepas tu kena balik KL. Sebab sana tak bagi lepas sekarang ni. Dia kata Ustaz jangan pergi Johor lagi lah. Kat sini dah banyak kuliah. Dulu masa PKP saya datang sini. Pasal kat sana tak bagi kuliah. Sini bagi kuliah. Sekarang ni kat sana dah bagi kuliah. Sebab jadual saya penuh tuan, padat. Satu hari 4-5 tak lalu nak hadap. Tu yang saya datang sini pun. Ini pun sebenarnya saya ada kuliah juga, Jumaat dengan Maghrib. Tapi saya kata saya tak dapat sebab saya ada di Johor. Ustaz pergi Johor juga. Pergilah Johor sesekali tinjau. Tu tadi ada orang mesej kat saya, Ustaz jangan-jangan ada bini kedua kat Johor ke apa? Gagap aku jawab. Aku cakap kau jangan buat fitnah, aku saman kau besok kan. Kau dengar kat bini aku kerang, kau patut suka pergi Johor, ada bini dua sana. Tak gagap aku. Ustaz pun takut bini, bukan takut cuma seram sejuk sikit lah. Bini tuan-tuan jangan main. Tuan-tuan ni semua takut bini, tak payah cakap banyak lah. Baru bini bangun pun dah nak balik. Kadang-kadang minum sama Ustaz, sekali sama-sama minum. Bini minum sebelah, kita minum sini. Bini bangun je, letak cawan, balik dulu Ustaz. Dah bangun dah tu. Bini bangun, bukan ajak balik pun. Bini bangun pun kelang kabut. Punya penakut ni. Beras kita belilah. Cakap bukan bila Ustaz, bini tak ada. Kalau bini ada gagap. Beras kita beli, lauk kita beli kan. Takut apa? Duit kat kita. Bini cakap banyak, abang nikah lagi seorang pun tahu. Berani bang? Berani? Tak berani jawab, tahu-tahu.
Jadi cukup takat tu, mohon maaf sekadar kasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak masjid, pengurusi masjid, Cik Hamzan dan segala JK masjid dan jemaah semua. Mohon maaf sekadar kasar bahasa menyinggung perasaan tuan-tuan. At-taibu bi rahman fatubu ila Allah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.